Bismillahirrahmanirrahim. Dan arti sabah, yakni dan bermula arti dan bermula maksud dan kesimpulan sabah itu mubtada tu. Dan bermula arti dan maksud sabah itu khabar menahan hatinya, yakni khabar tu ialah menahan hatinya. Hati bagi seorang sabah ni makna kata menahan hati, lawa hati, hati, terbanglah oleh hati. Tu makna menahan hatinya, hati seorang. Seorang tu yang menahan hati, dia tak lawa pun dia kacau lawa, hati dia tak rok pun dia lawa, hati dia malah ibadat pun dia lawa. Tu dia. Menahan talau daripada masyaqqah ibadat kepada Allah Ta'ala. Dia menahan diri. Dia lawa walaupun dia tak rok, walaupun dia terlemuh, walaupun dia saat ni tu orang panggil dah lemah lah mana pun, dia lawa. Dia menahankan hati dia, dia lawakan hati dia daripada masyaqqah. Apa masyaqqah ibadat? Yakni daripada kesukaran ibadat, daripada kepayah ibadat, dia lawa juga. Tuan kata daripada masyaqqah ibadat, yakni daripada kesukaran ibadat, susah ibadat, payah ibadat, nak bangun balik, nak mengaji macam kita ni, dia panggil sangat-sangat susah. Tapi hati yang mula tu lemah, tapi dia kacau lawa, kacau terbang. Menahan diri daripada masalah lemah pada masalah masyaqqah ibadat kepada Allah Ta'ala. Kacau lawa juga weh. Kacau bangun semaya, kacau bangun mengaji, turut hati, turut nafsu. Kata lah nak tidur sedap, lebih-lebih hujan-hujan macam ni kan, nak tidur lah. Tapi kita kacau lawa, terbangnya hati kita daripada masyaqqah dan kesukaran ibadat. Masalah mengaji ni ibadat dah. Kita kacau bangun, tak rok cekak, malah cekak nafsu tu tapi lawa hati kita. Dan orang panggil terbang hati kita, menahan hati kita, hati kita, kacau buat gak benar ya payah ini untuk kita berjaya di akhirat dah kan. Itu dia. Dan menjauhkan barang yang ditegahkan oleh Allah. Tu orang panggil menjauh. Mana kata sabar pertama sekali menahan hati, lawa hati, hati, tebang hati daripada suka ibadat, payah ibadat pada Allah, lawa juga. Lepas tu ia gawak menjauhkan perkara yang larang. Menjauhkan barang yang ditegah oleh Allah. Bagaimana Allah Ta'ala tegah, maka dia menjauh. Itu makna sabar. Pertama, mentahan hati, mempertahan hati, menahan hati, lawa hati daripada lawa tetangga susah. Lah mana kawai peradak weh. Payahlah mana kawai peradak. Payahlah ngaji kawai peradak. Payahlah semaya kawai peradak mata. Lawa mata. Lemah tak lemah, nafsu tak kena, peradak semata. Lepas tu pisah, menjauhkan daripada barang dilarang. Itu satu perkataan daripada ulama yang mentarik kata itu makna sabar. Dan kata setengah ulama arti sabar ni perkataan lain pula ni. Saat ni musannif kita datang perkataan pertama musannif, yakni menahankan hati daripada kesusahan ibadat pada Allah. Itu makna sabar. Yang kedua, menjauhkan daripada barang yang dilarang ditegah. Dan arti sabar, dan kata setengah ulama lagi, arti sabar itu makhluk kau. Bermula arti sabar itu, bermula maksud sabar itu, bermula makna sabar itu, apa dia? Memandang hatinya, hati seorang, memandang hati. Hati itu sentiasa duk memandang, duk tengok, duk lihat, memandang hati dan duk melihat hati kepada Allah Ta'ala. Hati duk memandang ke Tuhan semua. Itu makna sabar. Sobat hal lain tak sih dah. Teh hati tak sih. Masalah dunia tak mau. Masalah ingat tu ingat ni tak sih. Hati sentiasa duk ingat kepada Allah. Lepas dah tu perhati molek dia hati duk mengingati ke Allah dan berpaling hatinya. Hati tu paling.
Hati tak berdoli tu anak berpaling. Dan berpaling hatinya hati seorang, yakni tidak berdoli hatinya hati seorang itu anak berpaling hatinya, yakni tidak berdoli lanya hati dan tidak padu hatinya hati seorang, tidak berdoli dan berpaling daripada barang suatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Barang selain pada Allah, hati dia tak berdoli, hati dia tak padu, hati dia tidak gapo, yakni tidak suka. Bahkan yang dia suka, bahkan hati dia duk berada, hati duk menyujui ialah Allah, Allah, Allah. Ini setengah ulama kata mana sabar. Perkata yang kedua. Kata yang tiga pula. Dan kata setengah ulama lagi. Kata setengah ulama, sabar itu, bermula sabar itu. Sabar itu di mubtada tu. Menahan tu ialah jadi khabar. Erak dua tu dia panggil makulul qawli bagi qala, bagi kata tu. Tak molek? Sabar itu mubtada, menahan tu erak jadi khabar. Maka belum jumlah mubtada khabar mai jadi makulul qawli bagi kata setengah ulama dah. Tu dia. Perhati weh. Dan kata setengah ulama itu apa dia? Sabar itu, yakni bermula sabar itu, bermula makna sabar itu, pengertian sabar itu apa dia? Menahan ia seorang akan hawa nafsu. Dia menahan hawa nafsu, dia menahan. Menahan ke mana Farid? Dia menahan ia seorang akan hawa nafsu dia. Ia tahan nafsu dia. Dia daripada nafsu yang kena. Dia sabar daripada nafsu yang setuju. Dia gapo sekat nafsu dia saat ni sukai. Dia menahankan hawa nafsu dia daripada mukhalafah. Daripada menyalahi. Menyalahi barang suatu yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Mana barang nafsu dia duk menyalahi, maka perkara itulah dia menyalahi. Bahawa nafsu dia tak sis semaya, maka dia kacau semaya. Nafsu dia tak sis apa? Tak sis mengaji, dia kacau mengaji. Mih makna zahid tu juga tu. Mih dengan zahid juga tu. Tapi dia panggil lain-lain. Maka surah ulama saat ni tu, kata yang tiga sabar-sabar, makna kata hati dia saat ni tu duk menahan hawa nafsu, nanti tahan nafsu. Nanti jaga nafsu. Hak mana nafsu tak kena, maka ia menyalahi. Nafsu tak semaya, ia semaya. Nafsu tak ngaji, ia ngaji. Nafsu tak zikir, ia zikir. Tu mana kata makna sabar. Sedar juga di sisi setengah ulama. Pas lagi, dan menahan dirinya. Menahan diri, diri, sabar diri, diri, tahan diri. Dan menahan diri tak rojak. Dan menahan diri tu orang panggil tak rojak al-hal wa sya'na. Ia tu sebagai tafsirnya. Ia sebagai tafsirnya. Dan menapa tu payah agak jawi tu. Jawi kena perhati molek. Pok tak ngaji tak jawi tak boleh baca semua tak faham. Allah ni kita kalau pok tak ngaji kitab tua, dia tak boleh baca jawi. Kalau baca pun baca gitu, baca tak faham apa sebab tu kena ngaji tak jawi. Kita kurang-kurang tak reti kitab Arab, boleh baca kitab jawi tak apa dah. Kitab Arab ya payah juga kena ngaji lama, kena ngaji siapa puluh tahun dengan nahu, dengan sorah, dengan mantik, dengan bayar, ya kena faham baru nak boleh baca kitab besar-besar duk lemari tu. Kalau orang saat ni tu tak minat, seorang tu tak sapa tangan nak baca tak boleh. Baca bahan-bahan tu boleh, tapi kurang-kurang tak boleh baca kitab Arab, baca kitab jawi pun dah. Sebab tu kitab jawi kita nak wahala kebala tak boleh. Domilah mana sebab tu kena ngaji. Tak ngaji so kecek nak baca tak boleh. Tengok dia tak ada pak cuk nyonyo, kadang nyo tu klik pada rama. Kalau misalnya dalam kitab Arab kalau sebut atas rama, hum, kalau seorang huwa, kalau anta ke anta. Ya faham lalu dah. Kitab jawi nyo tu klik pada semua. Kadang nyo tu tino punyo, jate punyo. Tu kena pehetah korena. Kena pehetah korena. Dan menahan dirinya tak rojok. Al-hal wa sya'na. Ia tu sebagai tafsirnya dah. Ia seorang. Yang menahan diri dia, diri bagi seorang ni. Menahan daripada masyakkah, daripada kesusahan, kesakitan yang basa dunia. Ya sabar. Mana weh orang sobat kadang setengah-setengah duk mari tu dah. Allah sakit baba. Dah nak tidur tak leh. Nak makan tak leh. Menyocok habislah tubuh badan. Bawa nak tidur nak senyah kaki dom. Bangun duk nyata. Bertahan-tahan duduklah ni. Pas lagu mana weh? Ni orang panggil sakit ke apa sakit ni?
Ning orang panggil seorang yang sabar di atas kesakitan. Yang oklah mana pun sabar kacau bangun semai sakit. Nak bangun kadang-kadang nyocok di kaki, nyocok di pohon, duk kiki pala lutut, lagi pula sakit lep perut, lagi pula pening pala, tidur tak nera. Oh, kacau bangun semai. Daripada kesakitan. Lawan daripada kesakitan ni orang panggil makna sabar. Setengah orang tak supa, nyakit orang tak supa nah. So, orang ni kecil manis, orang ni darah tinggi. Orang ni nyakit jantung, orang ni nyakit geli, nyakit tai, kena fok nak minggu. Minggu tu kena fok 2 kali. Ni orang panggil ya sabar. Kacau semaya juga. Walaupun ya sakit, bangun semaya. Walau ya sakit, baca Quran. Ni Allah Ta'ala nak bagi pahala ke dia. Kerana Allah Ta'ala tengok, hamba ku seorang ni, ku nak boleh syurga buku apa. Aku tengok ya semaya tak rajin. Aku tengok ya Quran tak rajin, zikir tak rajin, wirid tak rajin. Ku nak boleh dengan aku, ku nyanyo ke dia, Tuhan kata. Ku nyanyo ke hamba ni. Nak boleh dengan kau nyanyo. Tapi amat ibadat tak ada. Maya pun gitu-gitu. Dada tik dok tik. Kadang-kadang wirid tak wirid tik. Maya dengan ramah. Wirid kalau sore pakai dok langsung. Tuhan tu ku nyanyo. Nak boleh dengan kau nyanyo. Lepas Tuhan kata aku nak pergi masuk syurga. Tuhan sakit. Maka Tuhan sakit dia siapa bertahun-tahun. Kadang setengah 10 tahun dah. Setengah tu 5 tahun dah tidur tak boleh. Setengah tu 3 tahun dah nak makan tak boleh. Setengah saat ni tu orang panggil dah sakit dalam guna. Dalam mulut ni jadi dia bekak semua. Tumbuh isi kau dalam ni. Kadang tumbuh isi dalam perut. Sabar. Maka sabar tu apabila sakit tu nak bangun Allah menyocok kaki weh. Kadang sakit le poho weh. Duk kiki kepala lutut weh. Duk sakit le perut weh. Nak bangun semaya Allahu Akbar. Allah kerana sakit ni Allah sebut Allah. Ketika dia kata la Allah. Ataupun dia kata la ilaha illallah, Tuhan ampun dosa dia 12 tahun weh. Sekali orang sakit dia kata Allah, dia kata la ilaha illallah, Allah Ta'ala ampun dosa dia 12 tahun. Tu tak saja orang sakit. Orang sakit dia tak saja. Tak serupa dengan kita orang segan, kita kata Allah boleh pahala dah. Tapi Tuhan ampun kot dosa, tapi tak banyak macam orang sakit. Tapi orang sakit nak boleh bangun setengah-setengah tu kena akik dah kan. Tengah orang kena akik, nak ambil asmaya pun, nak berak pun susah, kena kahwin anak akik. Nak asmaya. Maka ya asmaya. Boleh kata Allah sebatah tu. Allah Ta'ala ampun dosa dia 12 tahun. Sabar di atas kesakitan. Menahan diri daripada kesakitan. Lawan jugalah mana nak ibadat kepada Allah. Tengok. Seperti sabar Nabi Ayub. Seperti sabar Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam ni malaikat tengok dia. Jibril tanya, ya Ayub, kerana mu tak berdoa kepada Allah Ta'ala ratik. Mula-mula sekalinya Ayub nak sakit buku apa weh? Buku setan, buku iblis. Nak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Minta pada Allah, ya Allah aku nak tipu Ayub, ya Allah dah. Tuhan kata kerana mu iblis, mu nak tipu Ayub, aku tak boleh tengok. Ayub ni rajin berdoa. Setengah je sejak, belum nak semaya, dia duduk tahjadah dah. Ayub ni. Duk tahjadah dah. Belum daripada Tuhan saat ni tu nak panggil dia pergi pada semaya. Ya sipai boleh lepas kita. Asal nak masuk pukul 3.30. Pukul 3, pukul 2 tu dah 2.30 dia sipai dah. Duk tahjadah dah. Aku tak boleh tengok ke Ayub ku deki ya Allah. Tipu mu nak tipunya. Mu nak tipu mu tipu. Mu nak buat guna mu buat. Kalau mu kuasa ke. Tuhan kata tapi orang yang ada ku dalam hati, orang ni nak tipu tak boleh. Mu nak tipu tak boleh. Kemudian iblis mula-mula sekali dia buat apa? Dia mapuhkan kambing-kambing bagi Nabi Ayub. Nabi Ayub dia ada kami sampai 6,000, 7,000 ekor. Orang kaya kaya di zaman tu. Nabi Ayub ni kaya, Nabi lagi, orang rajin ibadat lagi, orang soleh lagi. Kemudian nak iblis ni, we jadi timbul menyakit kepada kambing Nabi Ayub. Duk-duk kena timbul ulak di hidung, jadi mapuh. Duk-duk ni sakit perut, mapuh kambing dia. Mapuh banyak ekor, berpuluh-puluh, beratus-ratus. Nabi Ayub kau kuat ibadat pada Allah Ta'ala. Setan kau sakit hati. Iblis kau sakit hati kepada Nabi Ayub. Sekali lagi nak minta Tuhan pula. Aku nak masuk dalam tubuh badan Nabi Ayub. Lepas tu dah. Setan masuk di dalam orak darah bagi Nabi Ayub. Sebab tu lah ni jin dia boleh masuk dalam orak darah kita. Ni dalil Nabi Ayub, setan dan iblis masuk dalam orak darah. Apabila setan masuk dalam orak darah Nabi Ayub rasa berat tubuh. Puasa malah nak buat amal weh. Kerana tak serupa biasa dulu kan belum pada orang nak bel macam lagi kita tanya dah. Setengah je tu Nabi Ayub buat siap dah. Semaya duk tasjadah siap dah. Nanti tunggu nak ibadat pada Allah. Tapi pada ketika setan masuk lewat urat darah, Ayub puasa berat. Puasa berat. Puasa kerana puasa berat tubuh ni. Nak bangun di puasa susah ni. Lepas pada tu Nabi Ayub jadi timbulkan ulat-ulat. Kata setengah tu
Tu Zuhir tu. Nah, tapi hakikatnya Nabi bukan macam ni. Timbulkan ulat-ulat di kawasan tubuh badan Nabi Ayub. Maka Nabi Ayub nak semaya kata setengahnya buat ulat tu baik. Nah, maka bini setengah duk lama kau lari. Nah, kerana Nabi Ayub pun kau susah. Harta pun kau habis. Tuai pun makan di ulat kata setengahnya. Dah sabar Nabi Ayub. Lepas tu Jibril kata, "Hei Ayub, mu minta tiklah ke Tuhan, aku malu." Duk akhir-akhir sekali setengah dicerita dalam kitab Durratun Nasihin. Nabi Ayub sani ulat makan birah, tinggal kulit dengan tulai dah. Tak ada dah isi-isi. Duk mari kata dalam kitab Durratun Nasihin kata ana, ulat saat ni tu nak pergi makan lidah Nabi Ayub. Tu Nabi Ayub kata ana. Nabi Ayub kata, "Ya Allah, sungguh hak lain kalau ulat nak makan tubuh badan aku makanlah, hak lain aku tak ada apa. Aku reda dengan apa qada dan qadamu ya Allah. Tapi minta salah lidahku, minta lah ulat tak usah makan ya Allah. Kalau lidahku ulat ni makan, aku nak nyebut akan dikau nak sebut ngapa ya Allah." Tu Nabi Ayub nangis. Sebab tu Nabi kata, "Ya Rabbi, Rabbi inni ada masaniyad-durru wa anta arhamur rahimin." Rabbi, hei Tuhanku, ini sesungguh aku ni masaniyad-durru, menyetuhi akan daku oleh kemudaratan. Ulat nak makan dah lidahku ya Allah. Kama dia ulat makan lidahku, aku nak sebut akan dikau dengan gapo ya Allah. Selalu lepas pada tu Jibril turun daripada langit. Orang panggil manikan Nabi Ayub. So selakan dia satu ayat. Kalau kita pergi Syam, nak kubur Nabi Ayub, ada tempat Nabi Ayub duk mani. Kita pergi masa tu Nabi Ayub nak kubur dia ni di kawasan Benar, Gandung dah. Nabi Ayub, bini dia, anak dia, dah kawasan kampung Arab. Lepas daripada sebelah balik Busra, mari tempat ni adanya tempat mandi, kolam bagi Nabi Ayub yang mandi supaya nak basuhkan daripada penyakit dia. Ni ayat Nabi Ayub sabar daripada sakit. Lepas tu kita sabar daripada penyakit kita. Ini salah satu daripada sabar yang Allah Ta'ala bagi pahala. Dan seperti mana Nabi Yaqub alaihi salam, Nabi Yaqub sabar, yakni sabar Nabi Yaqub kerana kehilangan anaknya Nabi Yusuf alaihi salam gitu. Dan sabar Nabi Yaqub, seperti sakit Nabi Yaqub teriaknya kerana kehilangan Yusuf. Siapa mata berdenih, kata setengah mata tak gari, bukan buta dah, kerana seluput air mata duk tubik semua, nampak tak bergari oleh Nabi Yaqub AS. Dan kata setengah ulama, iaitu sabar ni, sabar daripada sakitan daripada umatnya, umat Nabi, seperti penghulu sekalian makhluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pun sakit weh. Nabi kita sakit. Tengok mana sabar 3-4 makna ni. Perhati molek. Jadi bahasa kita kini bicara kita sini ialah apa? Hari ni dok bicara as-sabru minas sifatil mamduha awil mahmudah. Jadi masalah kita kata sabar setengah dan separuh daripada sifat-sifat yang dipujikan oleh syarak dan pula dipujakan oleh syarak, dikenal oleh syarak, maka 9 semua. Sifat dipuji yang pertamanya apa? Zuhdun, zahid. Yang keduanya qanaah. Yang ketiganya apa dia? Ayat ni kita kata sabar. Yang keempatnya dikatakan apa dia? Yang keempat pertama zahid, yang keduanya qanaah, yang ketiganya sabar, yang keempatnya bersyukur, yang kelimanya redha, yang keenamnya apa dia? Tak ingat dah. Mula-mulanya zahid, yang keduanya qanaah, yang ketiga sabar, yang keempat tawakkul, yang kelimanya redha. Dan yang kena syukur, yang ketujuhnya ikhlas, yang ke-8 iaitu dikata khauf, yang ke-9 dikatakan raja. Maka wahia laha, dan sabitlah baginya, dan ia sifat sabar ni laha baginya, bagi sifatis sabri, sabit baginya bagi sifatis sabri. Kita baca wahia tak apa, wahwa tak apa. Kalau wahwa klik pada as-sabru lalu, kalau wahia klik pada nisbat ni sifatus sabri. Wahia dan ia sifatus sabri, laha baginya bagi sifatis sabar ma'anin, beberapa makna-makna. Ada segala makna-makna yang banyak bagi sifat sabar. Mana ma'anin, makna-makna yang banyak bagi sabar. Fal awalu, yang pertama, makna pertama. Fal awal ay fal makna awal, makna yang diberikan oleh ulama yang pertama, habsun nafsi wal qalbi, seorang menahankan diri ni diri dia, wal qalbi, hati duduk dalam ni dah. Diri dengan hati ni kata setengah hak tulah, kata setengah lain. Kata setengah ulama hati lain, nafsu lain, dan akal tu lain. Kerana setengah kata nafsu dengan hati hak tulah ya. Iktibar tu yang lain. Nafsu iktibar keingin ni, maka hati boleh memandang ke Allah, boleh memandangkan akhirat tu panggil hati.
Faham tak? Habsun nafsi, menahankan diri, wal qalbi dan hati. Dia menahan diri dia lawan diri dia walaupun dia lemah dia lawan. Bangkit bangun, semangatnya min masyaqqati ibadatin ilallah taala, daripada kesukaran dan kepayahan ibadat kepada Allah. Walaupun ibadat payah, hujan-hujan nak bangun sembahyang, Allah malas weh. Tarak weh, ngaji kita lawan diri hati kita kepada daripada kepayahan dan kesusahan ibadat pada Allah. Kita mengaji ni ibadat pada Allah. Susah tak susah tanya, susah, masyakkah. Boleh nak bangun, mana nak mandi lagi, mana nak ambil kitab mai lagi, kena duduk dengar lagi. Allah payah. Pasti kita kita lawan menahan. Ni makna kata as-sabru di sisi setengah ulama. Dan pula makna sabar saat ni tengok dah, menahankan diri dan hati daripada kesukaran kesusahan ibadat dan abdi kepada Allah susah. Dan pula makna dia wal bu'du an-nawahihi, dan pisah menjauhkan daripada segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Taala. Makna pertama sebut atas sifat sabar, yakni dia tanggung, sanggup pikul dengan kesusahan ibadat dan dia menjauhkan diri daripada segala dilangkan oleh Allah Taala. Satu. Makna yang kedua, wasani wal makna sani qaulu ba'dhim. Faham tak? Makna ni faham ulama masing-masing. Tapi klik kepada asalnya sifat yang dipuji dan sifat dipuja dan dikenakan oleh syarak. Qaulu ba'dhim kata huwa satu. Ni. Huwa ia sabar ni ataupun sifat sabar ni musyahadatu qalbihi ilallahi ta'ala, hati dia duk pandai ke Allah, duk nampak Allah semati ahlillah, seperti arifun billah. Tu makna sabar dia. Gapo sabar? Yakni hati duk pandai ke Tuhan, duk nampak Tuhan, tengok panyo ingat Tuhan, tengok hujan turun tak ada berhenti yak semalam ingat ke Tuhan, tak ada ingat yang lain. Pandai hati, menilik hati, lihat hati semata-mata Allah. Tengok hujan turun berat-berat tak ada berhenti. Dia ni kerjaan Allah ni, Tuhan punyanya, Tuhan yang buatnya. Nampak Allah, memandang Allah. Wa i'raduhu an kulli syai'in ghairallah, dan dia paling dia tak berdoli semua benda lain daripada Allah, dia tak berdoli. Ini setengah daripada makna sabar yang diberikan oleh ulama. Faedah dua. Yang ketiga, qaulu ba'dihim, kata setengah mereka, huwan habsul mar'i hawan nafsi fi mukhalafatiha min awamirillahi ta'ala. Makna dia tahan oleh seorang, ya tahan nafsu ya kena untuk nak menyalahikan titah-titah Allah, maka dia tahan. Mana nafsu dia tak kena, dia lawan. Mana nafsu dia tak kena, dia buat. Mana nafsu dia tak kena, dia kerja ke nafsu dia tak kena. Ni makna sabar setengah daripada yang diberi oleh ulama. Habsul mar'i hawan nafsi fi mukhalafatiha min awamirillahi ta'ala. Menahan oleh seorang, menetek oleh seorang akan hawa nafsu, pada nak menyalahi akan dia akan hawa nafsi min awamirillah. Kalau nafsu dia nak lawan, nafsu dia tak situ turut kita Allah, maka dia lawan hak nafsu dia menetek. Patu wahabsun nafsi min masyaqqatil amrad. Dan pelihara diri juga daripada tanggungkan, pikulkan daripada kepayah kesakitan. Orang mana dia tanggung kesakitan, makna ini makna daripada sabarnya. Mana? Misalnya Nabiullah Ayub alaihi salam, kita cerita saat ni, wada Allah Ta'ala, berdoa Nabi Ayub ketika dia tak nak sabar benar. Harta habis dah, bini pakak lari habis dah. Tuan saat ni tu sakit, tuan saat ni tu habis dah, kulit dengan tulang tinggal. Ada lidah sa dia sebut Allah, Allah. Jibril kata, "Hei Ayub, doalah ke Tuhan." Aku malu Jibril nak doa tu. Tapi satu ketika apabila Ayub habis dah, harta habis, bini pakak lari habis dah, tinggal ya seorang diri, lidah pun dimakan oleh ulat. Nabi Ayub kata, "Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin." Apabila Nabi Ayub akak naik ke langit, Rabbi, hei Tuhanku, ani hari ni aku ya Allah, masani ad-durru, menyetuhi dan mengenai akan daku, menipu akan daku ya Allah, ad-durru oleh kemudaratan, wa anta dan engkau itulah ya Allah, arhamur rahimin, selebih-lebih orang yang sayangi, selebih-lebih orang yang rahmati. Lalu Tuhan hantar malaikat tu apabila Nabi Ayub mengadu. Tuhan hantar malaikat turun ke bumi, ambil Nabi Ayub pergi mandi dengan satu air dan pula satu tempat, maka hilanglah penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Maka Nabi Ayub bertahun-tahun duk sabar daripada penyakit-penyakit yang tipu di atas dia, dengan sebab iblis dan azazil ni masuk ke urat darah bagi Nabi Ayub. Sabar. Tahan.
tengkangung, pikul dengan kesusahan dan sakit yang diberi oleh Allah. Dan pula Nabi gawak, Nabi Yaqub alaihi salam, sabarnya gawak. Dah tengok Nabi Yaqub sabar gapo? Yakni sabar Nabi Yaqub li syauqihi, kerana rindunya Nabi Yaqub ibnahu, anaknya, wa waladahu Yusuf. Siapa Yusuf saat ni tu tinggal dengan Nabi Yaqub bertahun-tahun. Siapa Nabi Yusuf duduk di dalam kota Mesir, siapa jadi raja. Satu hari Nabi Yusuf nak buat lagu mana, dia nak boleh temu dengan ayah dia. Maka ketika tu orang panggil kampung Nabi Yaqub AS jauh daripada Mesir. Maka ketika tu timbul marah 4 tahun tu hendak uji. Marah 4 tahun, 5 tahun, makan ni di luar kota tak ada. Mereka di Mesir so ada makan ni. Maka keluarga-keluarga bagi Nabi Yaqub ini keluarga Nabi Yusuf pakat pergi masuk Mesir nak minta makan ni. Tapi kali yang kedua Nabi Yusuf buat pen dah. Hari ni bagi harta, bagikan makan ni, bagikan kanu apa ni. Tapi kita igat Bunyamin somre. Igat Bunyamin, maka dalam karung Bunyamin, maka fok-fok Nabi Yusuf ambilkan cupok emas buh dalam tu. Maka pesak menyata, cupok raja hilang weh, cupok emas raja hilang. Siapa dia orang curi ni? Supaya nak igat Bunyamin. Tiba-tiba cupok tu duduk di dalam apa? Duduk di dalam karung bagi Bunyamin. Dah, maka Bunyamin kena igat. Fok ni klik oyak ko ayah dia. Klik oyak ayah tu Bunyamin sore tak ada klik ya. Oh, raja igat. Gano fok mong ni? Dulu Yusuf sore dah kena igat. Dulu Yusuf sore dah hilang. Ni Bunyamin pun dah hilang sore. Mungkin mula. Lepas pada itulah. Dah, fok ni gi saat ni tu, maka ayah dia saat ni tu dia duk bahu meh Yusuf. Dia bahu lekat di hidung dia meh Yusuf. Dah. Maka ayah dia saat ni tu Nabi Yusuf pun hantarkan baju dia pakai dia pergi kepada ayah dia, pergi sapuh mata ayah dia. Ayah dia mata tak gay maka jadi gari dah kan. Kita tengoklah cerita Nabi Yusuf. Dah. Dan pula masalah rabi' qaulu ba'din wa habsun nafsi wal qalbi. Menahankan diri, menahankan hati, sabar hati memikirkan daripada masyaqqatil maradi, daripada kesusahan masalah sakit min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi dah sakit, Pak umat kena tanggung sakit lah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam summa amara, kama dia menyuruh Nabi akan Abu Bakrin ay yusalliyan nas, bosa semaya Abu Bakar kan manusia jadi terimeh. Nabi tengok Abu Bakar buka tabir dia sakit yang akhir. Nabi buka gini. Sahabat duk maya di Masjid Madinah, Nabi bukakan tabir. Sahabat duk bahaya kata Nabi nak jadi terimeh. Nabi kata lah semaya. Abu Bakar dah. Kemudian Nabi titah kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar menjadi terimeh bagi semaya." Tapi Nabi buka tabir. Nabi suka dah kita lah kerja jaya, anak kita pakak jaya belaka jadi benar boleh kerja belaka, boleh mengaji belaka, boleh mengajar. Kita tengok anak kita rasa segar, mati punya apa. Maka Nabi suluh tengok Abu Bakar jadi terimeh. Fak sahabat-sahabat bakar ni ke Abah, Nabi pun senang hati. Nabi sakit pagi kita kena terima sakit. Kemudian yang mulahazahnya daripada sifat sabar ni, inna sabra yanqasimu ila salasatin. Sabar terbahagi pada 3. Yang pertama, as-sabru ala ta'ah wal ibadah. Yang pertama kita sabar kerana taat, kerana ibadat, nak bangun semaya, bangun mengaji, bangun baca Quran. Ni orang panggil sabar kerana taat, kerana ibadat. Yang kedua, sabar alal ma'asi wasayyiat, sabar di atas maksiat. Nak minum arak, sabar tak minum. Nak kata kau orang tak sabar tak kata. Diri. Nak kata tak boleh kata Tuhan marah ni. Deh. Nak mengopak tak boleh mengopak Tuhan marah ni. Ataupun nak curi barang, tak boleh ni Tuhan marah. Sabar di atas maksiat, di atas kejahatan, ning bahagia sabar. Wasalisu as-sabru 'alal masaibi wal balaya. Yang 3 kita sabar di atas segala ujian. Dalam hidup kita mengaji, duduk mengaji mari, ayah mati. Ngaji tengah duk sedap weh. Boleh duk baca kitab pun nak, ayahnya kita pergi mati. Lepas tu apabila ayah capek mati, Allah masalah nafkah belanja di dalam hidup, dalam mengaji, jadi galai sikit weh. Jadi susah sikit lah nak mengaji cekak tapi kena klik kerja sendiri. Ini satu ujian, ya gitu kadang ujian kita, lagi pula Allah Taala nak sabar, Allah Taala nak suruh kita sabar, ngaji tengah sedap, duk pondok tengah naik, boleh baca kitab kat orang. Tiba-tiba dulu tak ada masalah bulrah tu, masalah belanja ilmu mengaji tak ada masalah. Bawa ayah mati sore jadi apa? Orang panggil jadi kurang. Ataupun jadi berkalup, ataupun jadi nak mengaji tak nak sedar, belanja tak nak siapa mana, maka sabar ketika ni. Sabar di atas al-masaib wal balaya, ini salah satu sabar yang paling pahala darjat yang besar sekali. Nah, sabar. Apa tu fok-fok ngaji ni sebenarnya sabar banyak ni. Ngaji-ngaji mari, ayah mati. Duduk mari kita sendiri jadi sakit. Ni Tuhan nak uji. Lepas tu sabar di atas kesakitan, ke atas bala-bala. Ini pahala yang paling besar. Dah kada tu dulu. Kama dikata dan arti tawakkul. Nah, berarti mulai benda besar tu. Boleh pahak ni pun cekak dah lah. Gini tu banyak dah tu. Buka ni pula.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ni pula dah. Alhamdulillah. Faham makna tu pun cekak dah tu. Tu dia. Buka kitab lu, buka kitab lu. Yakni, hei Tuhanku, kasihanikan dan sejahterakan penghulu kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni penghulu segala makhluk. Dikatakan penghulu, yakni dikatakan ketua bagi segala makhluk-makhluk. Daripada mana makhluk? Sebut makhluk tu bayar. Daripada manusia, makhluk tu daripada manusia. Dan malaikat, makhluk tu daripada malaikat. Dan jin, makhluk daripada jin tu orang panggil daripada perkara-perkara yang dicipta dan dijadikan oleh Allah. Engkau suruhkan dia akan Muhammad tu. Engkau tu yakni Allah. Engkau suruhkan dia akan Nabi Muhammad, akan utuhkan dia akan Nabi Muhammad. Tuan suruhkan dia akan Nabi Muhammad, engkau utuh akan dia akan Nabi Muhammad, engkau latih akan dia Nabi Muhammad menyampaikan syariah engkau, menyampaikan undang-undang hukum mahkam engkau. Tuan kata syariah engkau, yakni daripada undang-undang engkau dan hukum hakam engkau itu. Mata kata Tuhan ataskan Nabi suruh menyampaikan hukum-hukum syarak, hukum hakim itulah. Dalam Quran tu duk bercara 10 juz awal tu bercara hukum hakim saja tu. Duk bercara bab hukum talak, hukum asmaye, hukum cara masalah sah tak sah, masalah nikah lagu mana hak sah. Semua tu duk bercara di dalam Quran daripada juzuk yang 10 yang pertama. Maka kebanyakan duk bercara hukum hakim. Maka Tuhan latih dan terutus siapa dia suruh menyampaikan benda ni tabligh, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan syariah hukum hakim dan pula agama Allah kepada umatnya. Umat bagi Nabi Muhammad menyapa pada umat lah hukum hakim tu. Syariah sebab tu qanun ada dua. Ada al-qanu asy-syar'iyyu dan ada al-qanu al-wad'iyyu. Fak nak jadi hukim hakim ya. Fak nak jadi hakim, nak jadi hakim di mahkamah, nak jadi san. Kalau san Islam fak hakim tu qadi, ya kena ngaji dua. Yang pertama kena ngaji al-qanun syar'iyyu. Mana qanun syara'? Yakni undang-undang Allah, yakni Quran dan hadis yang kena ngaji. Dan satu lagi al-qanun al-wad'iyyu, yang kena ngaji undang-undang dunia. Cara bab nak hukum hak undang dunia lagu mana, undang dunia lagu mana? Misalnya kita tebak bunuh orang. Bab bunuh orang Tuhan kata dah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlan al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha. Itu qanun syar'i, qanun Tuhan, undang-undang Tuhan. Apabila seorang tu bunuh orang, maka hukum di atas dia kena bunuh balas. Hamba dengan hamba, lagi pula hamba tina dengan hamba tina, hamba jantan dengan hamba jantan, dan orang merdeka dengan merdeka. Misalnya kita bunuh orang merdeka, nak pergi balaskan orang hamba, tak boleh. Orang merdeka bunuh orang, maka yang kena bunuh tu orang merdeka, bukan hamba. Nak ganti hamba tak boleh. Lepas tu nak kita tengok cek pula di dalam undang-undang dunia lah mana. Tu. Pak ngaji hakim, ngajikan tu qadi, yang kena reti bab ni. Ni syariah yang siapa pada Nabi Muhammad ni. Tapi orang panggil syariah Nabi Muhammad tidak dinasah siapa kemat. Quran ni tak nasah pakai mak. Yang adalah ia gapo dia? Datang berserta dengan beberapa tanda sebenarnya. Yang adalah ia Nabi Muhammad ni datang berserta dengan beberapa tanda sebenar Nabi Muhammad. Datang dengan segala mukjizat itulah ayat-ayat yang tunjuk di atas kekuasaan Allah. Maka datang Muhammad ni bukan sekadar datang mari tahu ngaku jadi nabi, ngaku tadi utusan Allah. Dia akan orang dititahkan oleh Allah suruh menyampaikan hukum hakim, suruh menyampaikan syariat. Tanda gapo mana tanda? Suponinglah kita misal, kata dia tu tanda jadi tok guru, kita ada apa utih. Duk mengaku jadi tok guru, kata kawan ni pandai klik luar negeri, klik Mesir, boleh baca kitab apa tak? Kata aling pasal kalau ya aling tu, dia mohon kitab tu boleh baca, Fathul Wahhab boleh baca, Tahrir boleh baca, Syarqawi Hudhudi boleh baca, kitab Yasin Faqihi boleh baca, kitab mana Syarah Ibn Aqil boleh baca, Sarah Tafsir Baidawi boleh baca, Tafsir Jalan boleh baca lah, kau ikut Allah. Aling ngoh
Pas ni mengaku kata jadi Nabi. Mana tanda tak menjadi Nabi? Ayat-ayat Allah dan mukjizat yang Allah Ta'ala wi Nabi. Mana? Awal sebidai duduk turut tah pala semua. Orang biasa ada dah awal. Nabi ikut pergi ke mana? Awal ada semua tah pala duduk tuduh sepayung Nabi. Ni orang biasa ada tak? Tak ada. Awal duk turut semua tah pala Nabi. Nabi duk Mekah turut Mekah. Nabi duk Dinah taman Dinah. Nabi duk Tahuta turut Tahuta. Nabi duk Takuda turut Takuda. Ni awal ni duk turut. Ini salah satu mukjizat alamat tu nyata. Inilah pesuruhan di akhir zaman yang dilatih disuruhkan oleh Allah. Tu mana katanya? Sebenarnya yang mengalahkan segala tanda itu, tanda itu yang mengalahkan. Kecek bahasa kampung, yang mati kukukkan. Yang mengalahkan, yang mengalah akan seteru-seteru dan musuh-musuh daripada kafir Quraisy dan kafir-kafir Mekah. Mukjizat yang Allah Ta'ala wi pada Nabi inilah orang panggil daripada dalil-dalil dan ayat-ayat mukjizat yang mati kukuk mengalahkan seteru-seteru daripada kafir Quraisy dan kafir Mekah wi. Mengalahkan segala tanda. Tanda saat itu dapat mengalahkan kafir Quraisy itu akan barang siapa yang mengingkarkan risalat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia ingkarkan risalah Nabi, maka mukjizat itu, dalil itulah yang mengalahkan perkara-perkara mana, siapa mana, orang mana yang ingkar, yang tolak dengan kata Nabi itu bukan Rasul, maka orang panggil mukjizat inilah yang mengalah kepada orang ingkar itu. Dan lagi yang datang ia Nabi Muhammad berserta dengan beberapa mukjizat. Apa mukjizat? Yakni perkara-perkara yang memperlemuh akan manusia yang biasa. Gitu. Tu asana mudah-mudah tu. Apa mukjizat? Yakni segala perkara yang berlaku pada Nabi tu ialah memperlemuh akan manusia kebiasaan pada ada manusia biasa nak buat tak leh lagu ni. Mana tubik air kot jari. Mana Nabi saat ni semaya. Kamar dia semaya Nabi. Orang panggil tak serupa dengan kita. Kamar dia Nabi celuk lebati tubik air kot jari. Lagi pula pantama wisalai ke Nabi. Mana mukjizat Nabi lagi? Belah bulan. Mana mukjizat Nabi lagi? Anak kerja, ibu kerja wisalai ke Nabi. Duk mari pantama jalan mari cabut ngakak. Ni orang panggil mukjizat yang mengalah belaka ni. Mukjizat yang tunjuk kata nilah benar Nabi dan pula ke Nabi yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mukjizat itu jamak bagi mukjizatun. Tu nak ayat lafaz tu apa tu? Dan mukjizat tu. Dan bermula lafaz mukjizat jamak muannah tu. Jamak muannah tu mukjizat. Hak dalam mata jalatan wa mu'jizatuhu kasiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar. Dah mata jahrah dah. Wa mu'jizatuhu, dan bermula segala mukjizat Nabi ni kasiratun ghurar. Banyak sangatnya yang dapat calik yang ada di dahi utama masalah kerana ada dapat putih di dahi bagi kuda. Minha setengah daripada mukjizat Nabi kalamullah, ialah kena pada kalamullah ialah Al-Quran. Lagi pula Al-Quran ni al-mu'jizul bashar, yang memperlemuhlah ia mengalah akan manusia kebiasaan. Quran muhra baca Quran qalamu qasda qalamu qamani qalamu qalaza, semua tu buat tanya fok baca Quran. Puas dak tengok fok ngapa Quran, habis Quran. Baca habis khatam Quran. Nak buat syahadah pula. Puas dak? Jawab kata tak puas. Kau baca, kau cahaya, kau baca, kau kuat hati, kau baca kau rasa seni. Sana kalamullah al-mu'jizul bashar. Ini dikata mukjizat. Sebab orang nak buat syahadah ni baca Quran habis berapa kali? Kena khatam 40, 50, 60 baru nak ambil syahadah. Lepas tu baca, ambil daripada subuh lagi. Gopak. Siapa lik malam. Tak boleh jatuh, tak boleh salah walaupun sekelimah, dua kelimah. Orang nak ambil syahadah, ngapa Quran ingat dah. Berapa tahun? 3-4 tahun. Kalau buat derah tu 2 tahun. Habis Quran. Pas habis Quran saat ni tu, pelaca. Baca sabak. Baca. Sampai habis 2, 3, 40 kali. Ketika nak ambil syahadah tu, baca pukul subuh, pukul dini hari tu pukul 4, sampai insya-Allah malam. Jangan silap sampai 3 kali. Kalau sifat silap sampai 3 kali, tak boleh wi syahadah. Ustaz tak wi syahadah. Puas tak tika tu?
tak puas baca Quran ni atau mu'jizat al-bashar. Mu'jizul bashar memperlemah akan manusia kebiasaan. Quran kalamullah ni. Tu makna kata mu'jizat dan lafaz mu'jizat itu jamak. Dia lafaz jamak mu'annah itu jamak, yakni jamak mu'annah. Jamak mu'annah bagi mu'jizah, yakni bagi lafaz mufrad dia mu'jizatun mufrad. Maka lafaz jamak mu'annah jadi mu'jizatun. Supaya hindun jamak dia jadi hindatun. Tu nak ya lafaz tu. Dan mu'jizat itu suatu, yakni dan bermula mu'jizat itu mubtada, ialah suatu yang mencari. Apa mencari? Mendedahkan. Mencari dan mendedah adat. Makna mukjizat ni satu perkara yang mencari adat kebiasaan. Cari tak? Ai jubik kau cari. Nabi kata uri batin, pok ni lapar ai ketika gali kondok Gali kondok di Madinah lebih kurang 4-5 kilo. Pahari itu sangat panas, sangat letih. Cakur batu saat ni tak acu, cakur batu saat ni tu dia panggil tengah cok tak pergi. Panggil Nabi mari. Nabi, ya Rasulullah, amo cakur tak pergi. Sahabat kata, Nabi pun bergecok bismillah, Allahu akbar, cakur batu. Batu pecah di pak, tubik pak cahaya, pak jalan. Ketika tu sahabat sangat lapar, sangat dahaga ai. Nabi pun ambil kata, mik bati mari. Ai waris bati pada aku. Nabi kata, mutasah kata apa, aku nak celuk jari ku. Maka celuk jari dalam tu, dan jari Nabi tubik ai. Apa pilih? Minum ke? Minum. Pakat minum. Minum. 10 orang, dawa krek. 10 orang, dawa krek. Seorang krek dawa. Ais batik, orang 2-30 orang tak habis weh. Ini apa? Mukjizat. Orang biasa boleh buat tak? Tak boleh buat. Ini satu perkara mencarikan adat. Satu perkara yang mencari dan mendedahkan adat weh. Dan menyalahikan dia. Yang didatangkan dia. Menyalahikan dia. Menyalahikan dia kan Nabi. Yang didatangkan dia. Menyalahikan dia. Yang didatangkan dia. Dengan mukjizat ni Nabi boleh menyalahi. Yang didatangkan dia kan Nabi. Nabi boleh menyalahi. Dan Nabi boleh mengalahi. Dan dizuhikan dia. Tu dia. Dan menyalahikan dia akan ni. Mana? Menyalahikan dia akan mukjizat yang didatangkan dia. Dengan mukjizat ni boleh menyalahi dan boleh mengalahi dengan perkara apa yang didatang di hadapan Nabi. Maka dengan mukjizat dia boleh menyalahi, boleh mengalahi. Dan dizuhikan dia akan mukjizat oleh seorang berserta dengan mendakwa risalah. Makna dizuhikan mukjizat ni dapat orang ataupun dapat seorang yang mengakukan jadi Nabi berserta dengan mendakwa yang jadi Nabi. Orang mana yang waktu bik mukjizat serta dia mendakwakan jadi Nabi, maka mukjizat tu yang mencarikan adat sungguh, maka orang itulah sebenar-benar jadi Nabi. Supaya Nabi kita yang mendakwa tu jadi Nabi. Dia jadi satu nubuah Nabi daripada Allah, satu titahan daripada Allah, satu utusan pada Allah. Ya boleh bulah-bulah. Orang biasa boleh bulah tak? Tak boleh. Tubik air kau jari boleh tak? Tak boleh. Maka dengan sebab tu dia mendatangkan satu perkara ini serta dia mendakwa mengaku jadi Nabi. Dan jika tiada berdakwa risalah dikatakan karamah. Kalau dia kata kita tengok orang ni jalan tak ai. Dia tak ada ngaku dia Nabi. Kita tengok orang ni pergi Mekah sekelip mata tadi dia mau kata duduk rumah. Pada mau Mekah tu mai. Kenapa tak payah tu duduk musim nak pergi Baitillah ni? Gapo dia tak ada ngaku dia jadi Nabi. Tapi dia duduk rumah pagi tadi. Hai petang ni dia motor tu tadi aku tengok yang mayam mak tu dah dapat tu email sejarah. Gapo ni panggil? Ini karamatan. Apa farak berbeza di antara karamah dengan mukjizat? Mukjizat benda yang mencarikan adat serta mengaku jadi Nabi. Adapun masalah perkara yang mencari adat tapi tak mengaku jadi Nabi, hak ni nama karamatan. Fa waliullah. Sekat tu dulu kami kata wallahu a'lam. Buka hadis sikit. Mukjizat serta dia mengaku kata ya Nabi. Maka mendakwa Nabi. Benda tu mendatangkan dia untuk menyalahi akan perkara-perkara yang didatang oleh kafir Quraisy. Kemudian mendatang dan menyalahi saat ni untuk nak mengalahi akan kafir-kafir Quraisy. Maka data dia serta mengaku Nabi. Adapun data juga benda tu pelik. Benda mencari ada. Seperti terbang atas udara, jalan atas angin, jalan atas air, tak bergelar. Hak tu orang panggil tak ada mengaku ni Nabi. Hak tu namanya karamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun idza kana jalisan ma'a qaumin
Faslun ay haza fasilun, ini satu fasa. Sabar ke ujian insya-Allah, ujian rahmat dah. Ujian rahmat bagi kita semua, sabar dah. Insya-Allah titik-titik ujian hak duk tepi kita akan jadi saksi kita akhirat esok ni kita mengaji ni. Kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Faslun ay haza fasilun, ini satu fasa. Idza kana, apabila adalah ia seorang, jalisan duduklah ia seorang, dia duduk ma'a qaumin, serta satu kumpulan. Jadi seorang ni duduk dengan satu kumpulan, duduk dengan satu kaum, satu puak. Thumma qama, kemudian bakit bangun. Apa semua? Ai ba'da julusihi ma'a qaumin. Tak situ. Thumma ay ba'da julusihi ma'a qaumin, selepas daripada dia duduk dengan satu kaum, duduk buang dengan satu kaum ni, satu kumpulan, satu jemaah ni, duduk mari. Thumma qama, kemudian dia bakit bangun. Nak gira duduk kecek misalnya pok ni puluh duduk kecek gi mari apa khabar ni. Alhamdulillah duduk sekali buang makan teh sekali, lepas tu dia bakit bangun nak gira lah. Ya tahi kawan minta maaf weh. Sana juga tino kawan pesel suruh beli nak ikan nak. Kawan minta diri dulu dah. Dia bakit bangun. Mula tu dia duduk sekali dengan kau ni, dengan puak-puak ni. Lepas tu dia pun bakit bangun. Thumma qama, kama dia bakit bangun lah ia kaum. Ia sore. Bakit bangun daripada kaum tu lah. Liyufariqahum, kerana nak bercerai lah ia sore. Kerana nak berpisah lah ia seorang. Hum, akan mereka itu, akan al-qaumah. Dia bakit bangun untuk berpisah lah. Kawan minta maaf, kawan dah kerja sikit ni, nak ambil budak sekolah lagi ni. Lepas tu kata nak suruh beli ikan lagi. Minta maaf lah, kawan bakit bangun dulu nah. Maka ketika dia nak berpisah, maka sunat kata gapawi. Fasunnatu, jawab izah. Apabila seorang duduk dengan satu kaum, maka dia duduk buah makan tel, lepas tu bakit bangun untuk berpisah, maka sunat wak gapo. Fasunnatu, maka bermula sunat nascaya, maka bermula sunatnya an yusallima alaihim, biasa memberi salam ia as-sakshu ataupun al-jalisu ma'a qaumin, seorang yang duduk sekali dengan kaum saning, sunat wisalah alaihim ay alal qaumi. Sunat yang wisalah nak gira weh, minta maaf, assalamualaikum. Belai-belai nak tubik gi daripada satu tempat, nak tubik gi daripada satu jemaah yang ada berkumpul duduk nyata sekali, kawan minta maaf, kawan dah kerja, assalamualaikum. Sunat wisalah pada kaum ketika dia nak bakit dan nak berpisah daripada kaum. Faqad rawaina fi sunani Abi Dawud, maka telah meriwayat dalam Sunan Abi Daud wa Tirmizi wa ghairihima, dan lain daripada Sunan Abi Daud dan Tirmizi, royak bil asanidi al-jayyidati, dengan segala rantian, segala sanak-sanak dan talian-talian al-jayyidati, yang moleklah ia sanak yang elok sanak. Mana kata sanak ni sanak yang comel lah, sanak ni sanak yang berhubung lah, sanak tak ada putus. Kemudian hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang comel, yang riwayat dalam kitab Sunan Abi Daud dan Tirmizi, dengan sanad-sanad yang terelok yang berhubung. Kemudian Imam Tirmizi dan pula masalah Abi Daud, halan kaunihima naqilaini, keadaan Imam Tirmizi dan pula Abi Daud ni naqilaini, menakal dan mengambil kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebedalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, izan taha ahadukum ilal majlisi, apabila selesai dan sudah oleh seorang kamu kepada satu majlis, mudah beripung di dalam majlis, misalnya majlis ceramah, majlis muhadarah, majlis wak makan, maka kita nak selesai nak berpisah, maka Nabi tanya falyusallim, maka hendak memberi salam ia ahadukum, hendak wisalati kamu nak pisah. Fa iza arada an yakuma, maka apabila menganak kilah ia seorang al-gawa ahadukum sani ayyakuma, nak bakit bangun, falyusallim, maka hendak wisalah. Kalau kita selesai daripada majlis, maka kita wisalah. Maka kita nak bakit bangun daripada majlis, maka wisalah. Falaisatil ula bi ahaqqa minal akhirah,
maka tidak adalah yang utama saat ni, yang pertama saat ni dengan kebenaran daripada hak yang terakhir. Mana hak yang pertama itulah haknya lebih daripada yang terakhir. Kita nak bakit bangun, kita wisalah, maka kita nak pergi, kita wisalah. Hak tu yang comel kata nabinya. Hak yang pertama itu terlebih baik dan pula orang panggil terlebih benar daripada yang terakhir. Qala Tirmizi hadisun hasanun. Sekat tu dulu kamar kata wallahu a'lam. Malah kaya pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kita. Fahadha ma'na taqwa wa bayanuha fil jumlati fafham muwaffaqan insyaallahu ta'ala. Fahaza maka bermula ining ni. Ining gapo dia? Dah. Fahaza maka bermula ining ni. Ining gapo tengok dalam weh. Dah. Allazi zakarnahu minal haddil jami'i ala mawdu'i ilmi sirri. Dia katanya fahaza maka bermula ining ni. Mana ining allazi zakarnahu yang telah menyebut oleh kami akan allazi minal haddil jami' daripada takrif bagi takwa yang menghimpuni yang menghimpuni takrif ala mawdu'i ilmi sirri di atas hataran dan peletakan bagi ilmu rusia. Mana takrif bagi masalah takwa yang menghimpuni ialah tiap-tiap nak menjauhi tiap-tiap perkara hak yang ada kemudaratan ataupun ada kejahatan. Takwa saat ni ialah kita nak menjauhi daripada tiap-tiap perkara hak tak baik. Perkara mendarat pada agama kita nak menjauhi. Itu takwa. Dan fahaza ni khabar makna taqwa ialah kena pada makna takwa, pengerti takwa, wa bayanuha dan kenyataannya, kenyataan bagi takwa. Kenyataan takwa fil jumlati pada perhimpun ni dan cara sepitah lalu. Inilah makna takwa. Apa makna takwa cara umumnya ataupun cara kesimpulannya? Yakni menjauhi tiap-tiap perkara hak yang jadi mudarat pada agama kita menjauhi. Daripada gapo? Daripada masalah buah banyak, daripada masalah kecek banyak, daripada masalah minum arak tu orang panggil mudarat pada agama, maka kita menjauhi. Fafhamhu. Fi'ima tu. Fafahamhu maka hendak memfahamlah engkau ya ayyuhar rajul, maka engkau hendak fahamlah hu akan dia akan haza ataupun makna takwa. Boleh belaka tu. Fafahamhu maka hendak fahamlah engkau he ayyuhar rajul hu akan dia akan makna takwa ataupun haza. Engkau fahamkan akan dia kada apabila engkau tu faham muwaffaqan ai halan kauniha hadalah mustati bagi ifham halan kaunika hal keadaan engkau itu muwaffaqan ditaufikkan oleh Allah Taala akan dikau saat ni pada agama engkau insya-Allah Taala. Tengok fa in qulta fafassil lana al-ana hazal makna fin nafsi wasti'malahu fiha. Jaga molek dah popok kita semua, jaga hati yang paling pertama sekali dah. Ramai-ramai ni jaga wi molek dah. Apa tu Tuhan tengok di hati kita lako ni, tengok di hati kadang-kadang Tuhan tak tengok hati molek dah. Hal tu yang paling penting kali. Lepas tu dia mau tengok, dia mau tanya dia buat amal apa hela ni. Saya tak ada buat amal apa kita dah. Jadi orang dia pelak kita tak ada buat amal kuat leh. Tak ada buat amal kuat supaya demo setengah-setengah, tapi kita jaga sekadar mana kita boleh jaga. Tapi betul hati kita dengan Allah Ta'ala tu paling penting. Dah, hal tu penting kali. Luar nampak keting-keting, nampak lutung-lutung ya. Nah, lutung lako-lako tapi hati kita dalam. We molek dengan Tuhan buat ni. We molek dengan Tuhan. Deh, kadang-kadang setengah tanya buat amal apa aboyi. Buat amal apa? Kita buat amal hak tu ruwi kita tu ya. Deh, pada mulai dah buat amal cakap nak tak jadi baik ni. Dia mau nak tanya diri dia mau ngatu setara mana. Dia mau ngatu setara mana. Lepas tu dia cita-cita hati tengok setahun dua lagi tu deh. Kita nak bikin tu. Bilik mula bor kita bak bor tapo 3 tahun tah bilik tu. Nanti sudah sejak ni nak bikin molek bilik tu. Nak masuk duk le tu, pas dah ni, deh. Masuk nak buat amal le tu lah. Kita tua sikit dah. Nah kita senok duk le bilik tu, senok buat amal situ. Kerana mula haba kita boleh jaya dia dulu, dia masuk amal dalam tu 3 tahun. 3 tahun dia tak ada tubik-tubik, dia buat amal cuk putih semua. Nah, dia saat ni tu boleh kata Allah Taala wi karamah dia banyak. Nah,
Sebab tu bagi fofok kita semua kau tua wi kau molek. Yang kau tua kau huduh weh. Kau tua wi kau molek. Kau tua kau juru. Ni kau tua kau keting. Kau tua kau tak molek tak lagi. Orang kita walaupun kau muda ni kita tahu werung, kau muda ni karuk, kau muda ni tak comel, tapi kau tua kau jangok, kau tua kau rajin buat amal, kau tua kau juru tu nak. Fa in qulta, maka jika engkau berkata ai fi suali, pada nak menanya akan daku musannif kata fa fassil lana, maka hendak persilah engkau hi musannif, maka hendak hurailah engkau hi musannif, maka hendak menyata engkau musannif lana bagi kami ni, bagi pok kita ni. Dah mintalah musannif tu tafsirlah bagi kita ramai-ramai ni orang duk mengaji, orang duk belajar ni al-ana pada masa sekarang. Minta musannif tafsir pada masa sekarang hazal makna, akan ini makna. Dah ini makna ai makna taqwa gitu. Hazal makna ai makna taqwa, akan ini makna taqwa. Mintalah musannif pesir, mintalah musannif hurai, mintalah musannif saat itu menerih. Mentafsir bagi kami sekarang akan ini makna fin nafsi, yakni pada diri. Apa makna fin nafsi? Ai fil ijmali. Tu makna fin nafsi. Hak mula bab takdir dulu. Fin nafsi ai fil ijmali, pada sepitah lalu ataupun pada borang. Dan minta mentafsirlah makna takwa cara sepitah lalu musannif. Wasti'malahu, dan memperguna akan dia akan hazal makna. Akan dia akan azal makna fiha, padanya pada diri tu. Dah mintalah musannif kita saat ni tu tafsirkan akan takwa. Ialah akan makna pada diri, yakni gapo fil ijmal ataupun bin nisbati ila nafsi, dengan adu kepada diri kita pada sepitah lalunya. Wasti'malahu, dan memperguna akan dia akan hazal makna fiha ai fin nafsi, pada diri kita pada cara sepitah lalunya. Fa innal hajata ja'at min hunalika, maka sesungguh keperluan hajat kita ni ja'at, datanglah ia hajat. Datang min hunalika, daripada sana tu, daripada diri kita. Hunalika ai fin nafsi, daripada sana ini pada diri kita tu perlu sangatlah nak tahu makna takwa saat ni tu secara borong, secara pitah lalu tu perlu benar. Lina lama, supaya kami tu boleh tahu. Kami semua ni lah orang duk mengaji, orang duk belajar, orang duk nak tolong kitab musannif supaya kami nak tahu kaifanul jimu hazihin nafsah. Tafsir bagi kami akan pada masa sekarang akan ini makna pada nafsu kita, pada diri kita, dan istiqmalkan akan makna takwa pada diri kita. Karena hajat kita tu datanglah ia daripada diri kita tu. Lina lama kaifa, betapa nuljimu, kami nak menkawa buh talikan. Nuljimu betapa kala kue. Nuljimu kami nak bubuh talikan. Hazihin nafsa, akan ini diri kita, akan ini nafsu kita. Kita nak bubuh talikan diri kita lagu mana? Dah bihazal makna, dengan ini makna allazi fassalta, yang telah mentafsir oleh engkau ya musannif, yang telah menghurai engkau musannif, min haqiqatit taqwa, daripada diri takwa, hakikat takwa, kebenaran takwa. Kami nak bertalikan lagu mana untuk nafsu kami boleh ikuti. Fa aqulu laka, fa aqulu ai fa aqulu fil jawab. Musannif kata, maka aku nak katalah pada jawab pada soalan engkau tu nak buat lagu mana. Musannif sudah tafsir dah makna takwa secara ringkas, makna takwa secara umum ialah menjauh tiap-tiap sesuatu yang beri mudarat pada agama kita. Maka musannif pun nak kata ajal, yakni bahkan, ajal yakni bahkan. Ajal ada makna besar, ada makna agung, tapi ajal ketika ni bahkan. Ya, innama tafsiluhu, sesungguh tafsiluhu, bermula tafsir akan dia akan makna takwa. Sesungguh huraiannya, huraian takwa, makna takwa fi amri hazihin nafsi, pada urusan dan pekerjaan bagi ini diri. Bagi ini menanggapi diri kita, nafsu kita ni. Musannif kata tafsirnya
huraiannya, keterangannya, makna takwa pada urusan dan pula kerjaan bagi ini nafsu kita, an taquma 'alaiha. Bahawa seangka melawan ni, angka bangkit bangun, akan berdiri alaiha, ke atasnya. Nah, ke atas apa dia? Ai ala hazin nafsi. Angka kena lawan, angka kena bangkit bangun, angka kena berdiri di atas hawa nafsu angka itu. Angka lawan bi quwwatil azmi, dengan sekuat bagi azam dan ketetapan engkau. Engkau kena kuat sangat. Azam engkau baru engkau boleh kerjakan takwa ni. Takwa mana? Menjauh tiap-tiap barang yang membawalah kita saat ni jadi mudarat pada agama. Lepas tu barang mudarat pada agama di banyak. Kadang-kadang kita tak sedar kita duk kerja dah. Mana supaya mengopak orang. Tu orang panggil barang mudarat pada agama. Kerana seperti makan reba. Kita tahu kata barang saat ni tu mudarat pada agama. Lepas tu kita nak boleh menjauhi daripada benda tu. Bukan ya seni. Pok kita nak makan reba belana, pok kaya-kaya. Duit ya ada orang banyak, duit duk taruh, orang panggil duit duk tidur. Demo mai minta bergetar dia. Kawan bergetar duit demo 10,000 ujian-ujian ni. Demo nak bergetar boleh tapi syarat demo bayar 10,500 nah. 500 hak lebih pada 10,000 ya bayar. 10,000 tak apa sama tumuk ya bergetar. Ya bergetar. Tuan orang kaya namanya dain orang beri bergetar. Lepas tu orang yang bergetarnya orang sesak. Maka bayar air saat ni tu 10,500. Mu nak ambil boleh. Tapi lepas pada bawah ni mu kena bayar 10,500. Maka 500 tu orang panggil. Oh sedap lah makan sebab boleh kalau abang dengan senih-senih. Kalau ada sakit apa? Boleh 500. Seorang 500, seorang 500, 10 orang 5,000 dah tak ada kena kerja apa. Maka 500 tu orang panggil duit bunga, duit anak. Maka kita tak khabar tu kadang-kadang. Nafsu kita cak tu benda tu. Kemudian kita nak boleh lagu mana, nak buat ke mana, nak boleh tolak, nak bangkit bangun diri kita saat ni daripada lepas makan benda tu. Orang panggil hak ni kena kuat azam kita, kuat emoh kita, kuat tetap kita. Fatamna'aha, maka menegahlah oleh engkau akan dia akan hazin nafsa, maka akan menegah an kulli maksiatin, daripada tiap-tiap maksiat. Apabila kita bangkit dengan sekuat-kuat emoh kita, sekuat-kuat azam kita daripada perkara-perkara mana Tuhan larang, perkara mana hak mudarat pada agama, maka kita tak sahwat, kita lawat, walaupun nafsu kita setuju, walaupun nafsu kita berkenih, walau nafsu kita suka, maka kita tegahkan benda tu hak nafsu kita saat ni berkenih dan pula keinginan. Tegah an kulli maksiatin, daripada tiap-tiap maksiat. Kita tegah daripada setiap-tiap maksiat saat ni. Benda-benda buat deraka pada Allah kita tegak. Wa tasunaha, maka sebab itu angka pelera pula akan dia akan an-nafsa an kulli fudul, daripada tiap-tiap perkara yang tak perlu daripada perkara halal. Benda lebih sangat pada halal, perkara yang tak perlu sangat benda halal, walau nafsu kita nak, maka kita buh talikan tak boleh lah benda tu jadi tak beradab dengan Allah Ta'ala. Maka kita tegah nafsu kita, kita berlawan nafsu kita dengan kuat azam. InsyaAllah kita dapat makna taqwa hak yang diberikan oleh musannif ataupun yang diberikan oleh ulama. Fa iza fa'alta zalika kunta qad ittaqaita Allah ta'ala fi 'ainika wa uzunika wa lisanika wa qalbika wa batnika. Tengok. Fa iza fa'alta, maka apabila engkau memperbuat, engkau memperlaku zalika, akan demikian itu. Demikian mana? Dalam aiman an-nafsi an kulli maksiatin wa sauniha wa hifdhiha an kulli fudulin dalih. Tengok molek. Fa iza fa'alta, maka jika engkau memperbuat dan memperlakukan zalika, akan demikian itu. Demikian mana? Aiman an nafsi, kita menegahkan diri kita, hawa nafsu kita, yakni keinginan nafsu kita, an kulli maksiatin, daripada tiap-tiap perkara yang buat deraka pada Allah, wa sauniha wa hifdhiha, melihara akan nafsu dan menjaga akan nafsu, an kulli fudul, daripada tiap-tiap perkara yang tak perlu sangat, daripada perkara halal tak perlu. Apabila engkau boleh perbuat demikian itu, kunta, jawab iza, nascaya adalah engkau itu, kata musannif,
qad ittaqaitallaha ta'ala, sesungguh engkau itu jadi orang yang takwa dan orang yang takut akan Allah. Tu dia panggil makna takwa al-jami' ataupun takrif takwa yang umumnya, yang meliputinya, yang menghimpuni, yakni kita menjauhi tiap-tiap perkara yang adalah pada perkara itu mudarat pada agama, kita menjauhi. Apabila kita tak turut nafsu kita, tak ikut nafsu kita daripada perkara maksiat, daripada perkara fudulil halal, maka ketika ni musannif kata engkau akan terjadi seorang yang takwa kepada Allah. Nah, engkau jadi seorang yang takut pada Allah. Takwa engkau akan Allah fi ainika, pada mata engkau dan pelihatan engkau. Misalnya pelihatan kita, lihat ke apa? Lihat benda Tuhan suruh. Mana lihatkan matahari. Matahari naik pagi-pagi ni, maka boleh bajik ke banyak. Matahari naik satunya kita boleh kata isyraq masuk dah weh. Kan tak tengok bukan semata-mata tengok. Kalau mu tengok mata mu benar tengok belaka, tak ada patai langsung tengok ikut benda semua siap. Orang tino tak tudung aurat, orang tino buka kepala lutut, orang tino buka pusat, mu tengok belaka, makna kata mu tak boleh jadi takwa dengan Allah. Mu turut mu turut nafsu mu tak boleh jadi takwa. Ini tak boleh ni Tuhan larang ni, orang tino tak tudung aurat ni. Lepas tu tengok matahari. Ya tengok matahari nak sengak. Apabila pukul ni setengah, boleh semaya isyraq. Tengok tu supaya nak ibadat Allah. Tengok supaya nak abdi kepada Allah. Tengok supaya nak sembah pada Allah. Maka tengok tu jadi takwa pula. Tengok matahari nak sengak. Ni pukul 8 boleh main 2 hari. Sengak. Setagi nak masuk zuhur. Jadi tengok pelihatan tu bukan sia-sia. Bukan tengok semata tengok buka mata semata tengok maksiat tak maksiat. Hak tu dia panggil tak jadi takwa pada Allah. Wa uzunika, dan engkau saat ni jadi takwa pada telinga engkau. Telinga engkau pun boleh takwa. Benda ni tak boleh dengar. Demo nampak demo bakal duk kata kok orang belaka tangga. Kita tak minta maaf we kau ada kerja. Karena jaga telinga, karena takut ke Tuhan. Nafsu tu kena pakat duk buat atas kepala orang, duk orang nak atas kepala tangga orang. Tapi kita sabar, tak apa, aku cabut diri dulu. Walisanika, dan engkau saat ni jadi takwa pada lidah engkau. Lidah engkau pun engkau boleh jaga, lidah engkau pun engkau boleh pelera daripada kecek benda-benda yang sia-sia, kecek benda-benda yang tidak menggarak, yang tidak berfaedah. Wa qalbika, hati engkau boleh jaga juga dosa kau tak baik pada orang. Dosa tak molek pada orang. Maka hati engkau pun boleh jaga. Wa batanika, dan pula perut engkau pun orang panggil boleh jaga juga daripada perkara-perkara hak yang tak sepatut, daripada makan benda haram, daripada makan benda syubhat, daripada makan benda-benda yang tak perlu kita nak boleh makan. Ada kita tak ada makan. Boleh jaga diri kita ni, perut kita ni. Tengok dia lah nak makan apa-apa dah ni makan, tak ada kira makan ikut beradab, tak boleh. Kena jaga agak perut kita tu. Kalau nak rajin semaya, rajin ngaji, jangan duk makan benda haram. Kalau kita makan benda haram, nantilah kita jadi berat tubuh badan nak ibadat pada Allah. Ngatik 10 patah. Berasa panas punggung dah weh. Berasa panas belakang. Kenapa? Kerana banyak berdoa dalam perut dia, dalam darah dia benda-benda syubhat, benda haram. Tak kena jaga agak perut. Ngikut orang bui makan belaka fuk-fuk ni. Nak jaga agak weh. Sebab tu ulama ya cuma nak makan-makan pun. Makan ikut dalam ni, makan tak ada kira betting, tak betting, benar masuk gopo. Lepas tu tengok orang lain ni banyak jadi penyakit. Tengok dah. Penyakit lah perut banyak sekali orang tino, penyakit mak ring. Banyak sekali. Sebab apa buku makan benda tak masuk. Banyak lah ni. Cuma tengok duk mari nak minggu tu jadi mak ring lah perut banyak. Jadi apa? Mak ring di mutlu banyak. Jadi apa dengan ngok naik semong pun banyak. Lah ni. Daging tumbuh le kepala, daging tumbuh le perut, ada-ada sampai 1 kilo, 2 kilo. Daging tumbuh le perut. Sebab makan benda-benda yang tidak dihalalkan oleh Allah. Ni salah satu punca nak jadi penyakit. Kena jaga makan. Lepas tu wa farjika, dan kena jaga gak farak kita. Farak kita masuk belaka zakat, farak retina tu kena jagalah. Makna kita nak guna buat ikut dia tak boleh lah. Dah. Malaikatnya kita guna orang panggil mengikut apabila Tuhan halalkan akan kita. Wa jami'i arkanika, dan pula engkau jadi takwa pada sekalian daripada segala anggota-anggota engkau. Tuana wa jami'i arkanika, yakni wa jami'i a'dha'ika, yakni engkau boleh jadi takwa, engkau boleh pelihara daripada segala anggota-anggota engkau.
wa aljamtaha, dan engkau bubuh talikan akan dia, akan an-nafsa, buh talikan bilijamit taqwa, dengan talikan bagi takwa. Yani takwa yang diserupa akan dia dengan talikan. Itu orang panggil idafat lijami kepada at-taqwa, panggil idafat musyabbah bi kepada musyabbah. Soalah takdirnya bilijamit taqwa ai bit taqwa allati asyabihata. Itu bit taqwa allati gagal ni apa? Bilijamit taqwa ay bittaqwa asyabihati billijam, yakni dengan takwa yang dibanding akan dia, diserupa akan dia dengan talikan. Ni talikan kuda kuda talikan ni tak sini. Apabila tuan nak krok pernah merik kuda gugup berhenti. Tuan lembu buah tali hidung. Apabila nak lari-lagi kita heret ya ada tali hidung yang sakit, ya berhenti. Lepas tu kemudian kita nak heret nafsu kita nak buat talikan ya gimana. Apabila dia nak tajam sangat nak buat maksiat, dia tajam sangat nak makan banyak, dia nak makan sangat makan benda haram, nak makan benda syubhat, benda dilarang oleh Allah, kita buat talikan. Takut Tuhan tak weh, ni benda ni Tuhan larang ni. Apabila mu tak takut Tuhan, nantilah kamu diazab oleh Allah. Kita buat talikan takwa pada nafsu kita. Baru nafsu kita tajam saat ni tu, dia jadi tupu sikit. Deh. Walihazal mahabab walihazal babi, dan sabitlah bagi ini bab. Bab gapo dalil? Ai babit taqwa. Walihazal babi, dan sabitlah bagi ini bab, yakni bab takwa. Syarhun, ialah ada satu syarah, satu terengi dan huraian, yatul, yang panjang lebarlah ia syarah. Syarah yang panjang lebar. Panjang lebar sangatlah syarah tentang bab takwa ini. Wa qad asyarna ilaihi, dan sesungguh nak mengisyarat oleh kami, yakni musannif, kami nak tunjukilah oleh kami ilaihi ai ila hadzal syarhi, kepada syarah yang panjang lebar ni, fi kitabi Ihya Ulumuddin. Kalau mu nak tengok syarah yang panjang lebar, yang panjang lagi huraian, mungkin tengoklah di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam ni panjang lebar, tapi sini aku sekadar ni yang musannif kata, kerana kitab ni tak muat aku nak surah yang panjang lebar, kerana banyak benda lain lagi aku nak bercara. Kalau aku royak panjang lebar tentang takwa sini, nantilah kitab ni tak muat untuk bicara nya. Wa ammal ladzi la budda minhu ha huna fa antaku fa annakul man arada an yattaqiyallah falyura'i al-a'dha al-khamsata. Tengok. Wa ammal ladzi, dan ada bermula perkara la budda minhu, yang pasti, minhu daripadanya, ai min makna taqwa, daripada makna taqwa. Wa ammal ladzi, dan bermula perkara la budda minhu, yang pasti daripadanya, yang tak terkaya, tak lepas daripadanya, daripada al-ladzi ataupun min makna taqwa, daripada makna taqwa sini, ha huna, di sini ni fi hazal mukhtasar, pada ini masalah ringkasan daripada kitab ni, ataupun ini mukhtasar, ini kitab yang terrekah daripada Minhajul Abidin ni. Perkara yang pasti daripada nak dapat hasil makna takwa pada ini mukhtasar, ini kitab yang sepik, yang ringkas, yang halus ni. Fa annakula, maka bahasa kami nak berkata musannif, kami nak kata ngana, man arada an yattaqiyallaha, siapa-siapa yang kanaklah ia man ayyattaqiyallah, bahasa mentakwalah ia man Allah, ia nak takwa kepada Allah. Tengok, jangan negara weh. Siapa-siapa kanak kia nak takwa ke Allah, takut pada Allah, menjauhi tiap-tiap barang yang mudarat pada agama, falyura'il a'dha al-khamsata, maka hendak meliharalah ia man. Yura'i asa yura'i, ia ada, tapi hazah kaya kerana masuk lamul amri. Fal yura'i asa yura'i, ada ya, pada masuk lamul amri hazah khair. Fal yura'i, maka hendak meliharalah ia man al-a'dha al-khamsata, ia kena jaga ke anggota-anggota lima ni. Siapa dia nak dapat takwa, nak dapat manis dalam ibadat, ia kena jaga lima anggota ni. Mana lima anggota? Fa innahunna, maka sesungguhnya, asalnya fa innahunna, maka sesungguh mereka itu, asalnya pasal gitu,
Tapi kita pasal nerengkalah. Fa innahunna mangkohonyo sungguhnya iyo al-a'dha'ul khamsatu. Anggota yang 5 ni. Al-usulu dikatakan anggota yang jadi pokok-pokok. Yang jadi humi-humi, yang jadi tunani, orang panggil anggota yang terpokoknya, yang huminya mana weh? Hak ni kita jaga, boleh jaga 5 perkara ni, 5 anggota ni, insya-Allah kita terdapatkan makna takwa yang disebutkan oleh masanih kita, ijtinabu kulli ma fihi ad-durru fi amriddin. Menjauhi tiap-tiap barang yang ada pada barang tu kemudarat daripada agama, ataupun dia saat ni tu nak tangzihul qalbi, kalau dia boleh jaga 5 anggota ni, insya-Allah dia dapat makna takwa yang disebut oleh musannif. Wahiyya dan al-a'dha'ul khamsah, anggota yang 5 ni mana? Al-ainu, yang pertama mata kita, pelihat kita ni, mata yang nak jaga deh. Nah, mata kita ni sebab nak jaga banyak kalau nak witah kita kena baca doa atik nah, pia-pia tu nak baca doa dah. Sebab tu tengok orang tu wajarnya baca doa ke apa nah. Baca doa marhaban bika ya habibi wa qurrati a'yuni ya Rasulullah, tika rebel kan. Sapu mata kita dah kan. Ketika mana hak kata setengahnya sapu tika rebel lagi baca doa tu. Marhaban bika ya habibi wa qurrati a'yuni ya Rasulullah. Dah. Orang rebel. Lepas tu kita baca siuk kata setengah ketika rebel muazzin dah asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita baca doa tu, kita mai kuku kita. Sini. Tu orang tua-tua tanya Pak orang tua-tua umur 90 tengok Quran tak ada kena pakai cuming. Tengok surat tak nak pakai cuming. Ya ada cerak amalan ya. Ya tak saja dia waktu ya ada amalan sekarang dia. Setengah katanya dan setengah daripadanya orang tua-tua saat ni, dia kata ya buat amal apa? Ya bangun tidur, ya tak biasa komo dulu. Ya basuh muka semua. Ini salah satu daripada ubat cerah mata. Tapi kena buat amal seumur. Bukan buat amal sehari ya jadi. Ya buat amal kau muda. Pokok kita lah ni buat amal. Lah ni bangun tidur, jangan basuh muka. Jangan komo lu basuh muka lu. Basuh muka we cuci, basuh kepala kita, lepas tu baru bergigi. Kalau bergigi dulu, basuh komo dulu, golek orang ni nak membawa kepada pesaka penyakit gawa, yakni sakit kepala. Tu orang tua-tua mata teh-teh tu buat tanya demo. Demo buat amal gapo? Kita nak ada cerak. Amalan demo kena ada cerak sekarang. Gigi tak punuh, mata tak punuh. Dia ada. Kita kena jaga kau tu. Mata kita kena jaga molek. Lepas tu waktu tep-tep jangan tengok surat. Waktu tep pasar tu benar-benar tak apa lagi. Kalau kau dah nak berderah mata, nak berderah Quran tak apa. Tapi nak kita tengok kena lepas pasar tu, tak comel tu, mata derah punuh tu. Tep-tep kita tengok benda hijau-hijau, tengok kau bukit, tengok pak kayu, mata kita segar. Lepas tu kita makankan pucuk-pucuk kayu, makankan butir apa? Kita kata makankan butir-butir kacang, kacang hijau, kita rebus nak sikit tak atas dapur kita, lepas tu kita buh garam makan semua-semua. Nah, ni cara nak jaga mata. Hak tu zahir, tapi ni nak jagakan hakikat takwa kita, jangan dok tengok benda-benda mengarut. Benda-benda hak tu hal larang tu jangan dok kacau sangat. Wal uzunu, dan telinga. Telinga tu. Makna kata kena patai sikit. Telinga jangan duk colek dengan benda bersih-bersih semua. Nak patai tu zahir. Nak patai jangan duk colek dengan benda bersih-bersih semua. Telinga kita nak buat pada jadi buting ataupun jadi berat telinga. Hak hakikat ataupun jadi takwa dengan Allah ni kena jaga. Dengar tu, dengar benda-benda hak yang dititah oleh Allah semacam Quran, semacam hadis, semacam ilmu syarak, masuklah telinga semua. Kena jaga molek. Wal lisanu, dan lisan kita, lidah kita jaga, yakni kita basah lidah kita dengan zikrillah, dengan subhanallah, dengan la ilaha illallah. Basah dengan mana ni? Jangan duk basah dengan buah banyak sangat, jangan duk basah dengan kecap bahaung, jangan basah dengan kecap menotap tu. Karena Nabi kata innal kaziba yahdu ilan nar. Orang wahai kecap bahaung ni, bahaung dia tu akan heret dia masuk lain dengan aku. Apa kecap bahaung akhirat isap mulut bau busuk weh. Duk tahnanya bahaung mantap, bahaung ngatuk guru, bahaung dengan saing, bahaung dengan orang tu, dengan orang ni. Kecap tak bisa betul. Nantilah mulut orang ni klik ke akhirat isap, Nabi kata bau busuk.
Lalak dong. Ngana? Ni boleh cek ataupun ni wahai bahau entah dunia dulu. Yazubillah. Jaga mulut jangan ajar kecek bang. Kecek mana betul. Kecek dengan Tuhan betul. Dengan manusia pun kita betul. InsyaAllah dah. Sebab tu Tuhan nak wijaya satu-satu perkara. Kalau setengah daripada tu kita ni kalau menawak pagar rumah. Mungkin bangun malam tu 40 hari. Lepas tu mungkin baca ayat kursi. Mungkin maya hajat nak malam 41 hari. Lepas tu mungkin jaga semaya Jumaat. Pamu jangan kecek bang. Tu patah tu. Jangan kecek bang. Kalau mungkin pagar ni pagarkan rumahmu. Kalau mungkin kecek bang. Benda yang membuat semua tu dia panggil apa saja. Sia-sia saja. Ni mula habis orang kata nak. Kalau we nak jadi jaya le pagar we ni. Pagar le rumah, pagar kampung, pagar ponok kita ni. Bangun ajak 41 hari. Baca ayat kursi. Likungnya ada cara dia. Lepas tu maya Jumaat walaupun dengan ahli. Lepas tu jangan kecek bahau. Kecek bahau membatalkan amalan kita buat tu. Wal qalbu yang kepak hati ni hati. Hati ni. Hati dalam ni. Lepas tu dalam hati ada mata hati. Ainul basirah. Wal batnu dan perut kita. Jangan nak makan benda-benda res semua weh. Jaga-jaga perut tu. Fayahrisu alaiha bisiyana. Maka lobolah ia seorang. Alaiha ay alal a'dha'il khamsah. Bisiyanati laha. Dengan menjaga dan mempelihara laha baginya angkulima yakhlafu. Ataupun yakhafu minhu. Orang fi amriddin. Sekat tu kama dekat. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ni pula puan ni. Dah buka ni pula. Alhamdulillah. Panjang sikit tu. Perkataan syaitan lagi kepadanya orang-orang yang mengikut dia. Dia kata fa akhlaftukum. Aku sudah menyalahi kamu. Wa wa'adtukum, aku berjanjikan kamu tapi janjiku annahu ghairu kainin. Annahu ghairu kainin, janji aku tak ada tapi janji Allah benar. Fa akhlaftukum, maka aku menyalahikan kamu hei manusia semua. Wa ma kana li alaikum min sultan, pada hari ni bagiku tak ada kekuatan aku nak buat tak leh dah hari kiamat ni. Kata laginya setan kepada manusia yang jatuh dalam neraka sekalinya, dia kata nafas tajabtum li fala talumuniya, maka mu jangan dak celalah akan daku walumu anfusakum. Mu celah dirimu sendirilah. Lepas tu setan kata anak lagi, ma ana bimusrikhikum, aku hari ni setan kata, aku tidak boleh membantu dan menolongkan kamu. Hari ni aku nak tolong kamu tak leh manusia daripada pengikut-pengikut yang ada di dalam neraka, aku nak tolong tak leh. Gaponya bimusrikhikum. Dah. Ai gapo dia tafsir bimughifikum. Aku hari ni tak boleh nak tolongkan akan kamu. Tuma ana bimusrikum, yakni maknanya bimughifikum. Aku tak boleh nak membantukan kamu pada hari nak tolong pun tak boleh hari ni. Wa ma antum, dan padahal tidak adalah kamu itu bimusriqi, boleh menolongkan akan aku. Kamu pun nak tolong aku tak boleh juga hari ni. Aku nak tolong kamu pun tak boleh. Sama-sama tak boleh tolong gi mari. Bahkan hari ni wa ma kana li alaikum min sultan. Kami tak boleh buat apa, aku tak boleh buat apa, kata iblis dan pula syaitan kepada manusia hak yang jatuh dalam neraka sekali dia. Ya baca bi musrikhiyya bi fathil ya, dengan patah ya bi musrikhiyya, idghamkan ya di dalam ya. Ya bagi kelima dengan ya. Ya apa? Ya mutakallim. Wa kasriha, dan di kasrah ya baca musrikhiyya ataupun musrikhi. Tengok. Kemudian apabila syaitan kata ma ana bimusrikhum wa ma antum bimusrikhiyya. Kata talana lagi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Tengok. Ini sesungguh bahasa aku ni pelepah saya. Apa orang panggil pelepah diri? Setan pelepah diri. Ini sesungguh aku ni. Setan kata kafartu, aku mengkufurkan dan aku ingkarkan dan aku saat ni tu nak mempelepaskan bima asyraktumuni,
dengan barang yang duk berkongsi oleh kamu, yang duk syirik oleh kamu, ni akan daku. Hak mu duk syirik dengan aku pelepaskan diri dah. Aku tak ada suruh turut, tak ada syirik dengan aku, suruh ibadat dengan aku. Tapi kamu saat ni tu duk bersekutui akan daku, duk berkongsi dengan aku, duk ikut tiakan daku. Apa bima asyraktumuni? Bi isyrakikum iyaya ma Allah, dengan syirik oleh kamu, berkongsi oleh kamu, bersekutui oleh kamu, iyaya akan daku, yakni akan iblis, akan syaitan, ma Allah, serta Allah. Aku pelepah diri dah, aku engkar dah. Bagaimana hak muduk sekutui akan daku saat ni? Ya apa? Yakni angkau tak ni tu tak betul tu, angkau duk syirik tu. Ini kafartu bima asyraktumuni, dengan mana yang kamu duk syirik akan daku saat ni tu. Dah, makna benda tu orang panggil tak betul. Aku royak dah tapi muduk turut juga aku. Aku royak dah jangan turut akan daku, cuma aku duk bisik saja je. Aku tak kuasa nak wimu turut tak turut. Hak tu pilih hemmu. Tu setan kata pada pok kita semua ni. Hak masuk neraka. Ini kafartu aku ingkar bima asyraktumuni min qablu, daripada sebelum tu lagi. Belum daripada aku nak jatuh dengan mudalan dengan kau ni, ku royak dah. Kata kamu jangan duk syirik dengan Allah, tapi aku ni royak jalan kepadamu saja ya. Kalau nak turut-turutlah, kalau tak situ tahmu lah. Belum daripada ni ku royak dah. Mana min qablu fid dunya, di dalam dunia dulu ku royak dah. Kata benda ni benda tak betul, tapi mu turut juga akan daku, mu ikut juga akan daku. Qala ta'ala, telah firman Allah Subhanahu wa taala, permatana, Inna zalimin, sesungguh orang-orang yang zalim itu, yakni orang kafir tu, murad dengan orang zalim, al-kafirina, orang-orang yang kufur akan Allah, yang ingkar akan Allah, berabdi kepada lain pada Allah, sembah lain pada Allah saat itu, lahum, bagi mereka itu, bagi al-zalimin yang dimurad dengan al-kafirin tu, lahum, bagi mereka itu, bagi az-zalimin, azabun, adanya siksa bagi mereka. Ada azab, ada siksa. Apa azab? Mu'limun, yang duk menyakitilah ia dan duk mempedihlah ia azab akan orang-orang zalim. Hak tu bagi masing-masing lah. Hak tu heroyak dah dulu, wa yusqa mimma in sadiq, dituangkan ke dalam mulut-mulut mereka daripada nanuh-nanuh ahli neraka, daripada darah-darah ahli neraka, tuai masuk dalam mulut. Pahit tak ada kena kecek, panas tak ada kena kecek, lekat dia tekak weh. Ni azab bagi orang-orang zalim, orang kufur, orang ingkar tertengek masalah Allah, dia kufur kepada Allah. Kadang-kadang ibadat pada berhala, patut ibadat kepada yang lain gatik. Ni kita kena faham. Di hari ni banyak ibadat pada lain pada Allah. Kadang-kadang ibadat ke duit lebih pada Allah. Ibadat pada kemewahan yang lebih pada Allah. Kadang-kadang ibadat dengan pengkat yang terlebih pada Allah. Banyak orang kita duk syirik lah ni, peling orang kata madai dia peling lah ni. Peling mana? Peling tu nak cari hak sebenar tak temu. Kadang-kadang dia tak temu hak sebenar. Pok ngajar pun peling kadang-kadang. Tak royak wi nyata kok orang kampung. Tu duk peling. Orang kampung dia ni setengah-setengah tu tak tahu nak turun hak mana so. Ni banyak kan ni cuba-cuba perhati. Hak ni ngajar baik ning, hak ni ngajar baik ning, hak ni kata tak boleh buat goning, hak ni kata boleh buat goning. Jadi masalah. Orang kampung, orang awal dia pening. Sebab tu lala ni kadang-kadang supaya jadi pok-pok kita tak agama asing lah ni, dia tak tahu nak turut pola ni. Ada macam-macam sembah tokong ada, sembah pangkayu pun ada, kadang-kadang sembah musuh pun ada. Dia jadi nak pergi tak tahu mana so. Orang kafir buza ke apa ni, dia panggil tempat tupu yang sebenar saya tak temu. Supaya pok-pok kita lah ni tak tahu nak turut mana kadang-kadang. Orang ni tok ni yak baik ni, tok ni yak baik ni. Lepas tu kadang-kadang tok ni tak ada wi peluang langsung kepada orang tamadah. Tak ada wi peluang, tak ada wi okat demo. Tu wi okat. Tu wi peluang kepada orang tak taubat hari ni, esok mu taubatlah. Lusa mu taubatlah dengan Allah. Apa kita yang jadi tok guru ni tak mau wi peluang kepada demo langsung. Tak buka hati, kecek tak boleh, tak boleh. Tak boleh bagus tu. Orang jahat ni dia tak masuk tak payah tok guru kalau tok guru baik tu. Orang jahat, orang-orang tak pandai kalau tok guru main baik tu, orang jahil tak masuk dengan orang tu. Lepas tu cara kita nak dakwah demo, kita kena cara hikmah. Tengok tok syahadat kita, klik taning mari Mekah, klik mai dok taning, orang belaga ye. Dia masuk tempat belaga ye.
Masuk pak belaga ya dia mau belaga ayah lah. Dia mau tak jual ayah. Ya beli mek ayah. Ayah dia mau nak jual halah judi yang beli. Beli mek taruh. Tapi seketika orang semaya orang baik ya pergi pak semaya, pergi pak musalla. Ni tak saya tahu. Pak kita jadi tok guru dia mau tanya, "Ha tak leh. Ni tak leh." Bukan. Cara kita nak dakwah nak orang kampung, orang Kamada, orang biasa, orang jahil, nak dia masuk rapik. Dia boleh masuk rapik. Pak kita kau rosak kepala. Ni tak ada nak masuk, tak ada rosak kepala, dia lari dah. Kita ya tak leh mata Kena cara-cara tu. Kena sikit demi sikit ni. Ya orang jahil ya malu kada ya rasa cuma diri ya. Ya berasa ya saat ni tu dah. Setel pun ya dakwah kita kata dakwah gini ya dakwah saulah. Begini ya ni maya. So kaceh maya Maya tagi-tagi pun tak apa ya dakwah. Esok yang mari pula. Lusa yang mari. Siapa kita turut dia? Siapa kita syirik dengan Allah Taala? Okay? Aku ya dah di dunia dia tak turut tak ada apa deh. Tapi mu turut juga aku duk bisik mu ni. Tengok. Habis kata cerita-cerita bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihat. Laka dinding tu. Dan dimasukkan oleh Allah Ta'ala. Alladzina amanu. Akan orang-orang yang beriman mereka itu. Allah Ta'ala masukkan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya dengan Allah, orang yang percaya dengan malaikat Allah, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal mereka itu saat itu sebagai amalan yang soleh. As-salihat ay al-a'mal as-salihat, sebagai amalan-amalan soleh. Tuhan masukkan orang-orang yang beriman. Patut orang beriman saja tak cukup lagi. Ya wa amal sebagai amalan soleh. Dia khija amalan hak molek. Ya khija amalan comit. Tuhan masuk mana? Jannatin. Ai fi jannatin. Orang panggil nasab tu. Orang panggil mimba bil hasfil wal isa. Ataupun orang panggil mangsub binas il khafid. Jannatin mana? Ai fi jannatin. Di dalam syurga Allah. Orang mana beriman kepada Allah dan dia beramal sebagai amalan soleh, Allah Ta'ala akan masuk dia di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syurga mana? Tajri min tahtihal anhar. Yang duduk berlarilah fitah min tahtiha, daripada pihak bawahnya, bawah bagi jannatin. Tuhan masuk dalam syurga ni. Syurga mana? Syurga yang duk berlari di bawahnya, di bawah bagi jannat. Al-anharu fa'i. Oleh segala sungai-sungai. Sungai yang empat, yakni sungai air jernih, sungai madu, sungai arak, sungai madu, sungai arak, sungai susu. Maka ni kita misalnya ni mahligai di akhirat. Yusri, tengok molek dah. Ni budak-budak ni perhati molek. Jangan duk mengaji buat itulah. Orang duk surah ni. Ni kita tahu mahligai kita. Maka di bawah mahligai kita ni ada sungai duk berlari pak. Sungai berlari pak supaya kita tahu ni kota besar atas ni. Lepas tu sungai duk berlari tu pak sungai. Apa sungai di akhirat saya betul supaya tali paik tu. Ya bukan supaya sungai dunia. Sungai dunia ada parik, ada gelang ya. Ya ada tebing, ya ada gelang ya. Tapi akhirat ya betul je. Ayat dia betul. Yang disebutkan oleh lama jadi betul apa air pahit tu. Maka duk berlari di bawah mahligai. Duk berlari di bawah syurga tu 4 sungai. Sungai air jernih, sungai madu, sungai susu, sungai arak duk berlari di bawah mahligai tu, bawah tu. Atas ni mahligai yang besar berpuluh-puluh lapis, ataupun dikatakan orang panggil mahligai yang amat-amat besar. Ada atas tu wildanum mukhalladun, budak yang duk gawa, yang duk tuai air kepada kita. Ada hurul ain, ada bidang-bidang dari, ada makannya cukup lekat. Tapi bawah kena mahligai bawah rumah ni ada berlari 4 sungai. Sungai air jernih, sungai air madu, sungai air susu, dan sungai air arak. Dah bawah tu lah kau dah. Berlari di bawah tu duk musing kot syurga. Sebab tu orang kita saat ni suka dengan air. Tengok lah ni dia mau ambil contoh. Daripada syurga. Dia mau buat saat ni tu. Tak payah kita kalau tempat kelak ko. Ataupun ahang ko. Ataupun mana. Boleh kita mau buat nampuk depan. Sebab manusia, tabiat manusia yang terjadi. Ia suka pada air. Tengok apa kita kacau pergi jalan patah. Nak tengok air. Tengok air laut. Sebab pergi jalan kepada mana. Longkeng di situ. Nak main air. Orang kita suka air. Sebab tu di akhirat esok Tuhan cedekkan di bawah syurga kita. Di bawah mahligai syurga ni. Ialah 4 sungai duk mengalir di tepi di bawah-bawah mahligai tu.
tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Hal keadaan mereka itu, dia kata halun muqaddar. Apa hal muqaddar? Yani halan kaunihim muqaddarinal khuluda fiha. Hal keadaan itu, orang panggil hal muqaddar. Mana kita takdirna? Halan kaunihim muqaddarina. Ditakdirkan akan mereka itu al-khuluda. Kekalnya fiha ay fi jannat. Makna ditakdirkan, difardukan, ataupun disilakan akan mereka, akan apa dia? Akan berkekal oleh mereka itu, fiha, di dalamnya, di dalam jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata kekal mereka itu di dalam syurga ni. Kekal-kekal, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka itu. Dengan sebab Tuhan izin lah. Tuhan lah memperkekal, bukan mereka boleh kekal. Asal kita tak ada kekal sebab kita benda makhluk, benda kejadian daripada Allah, kita ni binasa, kita ni punah. Tapi ahli syurga, ia akan kekal di dalam syurga saat ni. Dengan sebab izin Allah, Allah Ta'ala memperkekalkan dia dalam syurga. Tahiyyatuhum fiha. Bermula kebesaran akan mereka itu, akan siapa dia? Yakni siapa dia? Allazina amanu wa amilus salihah. Membesarkan mereka, mengagungkan mereka. Lagi pula orang panggil membesar mereka, menghormat mereka. Fiha ay fi jannatin. Kebesaran itu untuk mereka, kehormatan mereka, minallah, kainatun minallah. Adalah ia daripada Allah. Wa minal malaikah, dan pula daripada para malaikat, wa fima bainahum, dan pula pada barang yang sabit di antara mereka, manusia-manusia di antara mereka, daripada kawan-kawan mereka sama mukmin, daripada bidang-bidang daripada budak-budak yang duk tuai, semua pakat besar kepada ahli syurga, kepada allazina amanu sani. Salamun fiha. Tahiyyatuhum, kebesaran itu dari Allah, kebesaran itu daripada para malaikat, fiha, di dalamnya, di dalam syurga ni, salamun, sejahtera mereka itu. Nah, selamat mereka itu. Sebab tu kata salamun qaulam min rabbir rahim. Fa'ali syurga, duduk dalam syurga tu. Tuhan wisana, assalamualaikum ya ahlal jannah. Tuhan sendiri misalnya, sebab tu dalam surah Yasin kata, salamun qaulam min rabbir rahim. Selamat sejahtera ahli syurga. Itu perkataan daripada Tuhan sendiri. Apabila ahli syurga duduk dalam tu serenok, orang pakat besar, Tuhan besar dia sendiri, malaikat pun besar, bidadari, bining dia duduk dalam tu besar dia, maka Tuhan kata salamun qaulam min rabbir rahim. Tuhan kata ana, udkhuluha bi aminin, udkhuluha bi salamin aminin. Masuklah oleh kamu ahli syurga, di dalam syurga dengan kesejahteraan dan amin mereka itu. Tuhan selamat, Tuhan ucap selamat sendiri pada kita. Apa kita tak say ke? Itulah nafsu, itulah masalahnya. Kan? Nafsu kita tu tak say, tu nak buat benda jahat semua, nak buat benda karut semua. Dah. Boleh kita tak say lah, jahat lah ni belah. Kau muda-muda ni pada tua tak say lah. Nak jadi baik lah. Tak mahu dah kau tua, kau karut, kau tua, kau jahat. Kau tua, kau joli weh. Kau muda-muda tak ada lah mana. Kau duk ponok, buat tu baik ponok ni kau joli. Saya lah. Kau duk ponok juruh lah, pakai subai tak tinggal maya jemaah semua duk sah tak payah semua gorok lah tu weh. Bawa tu baik ponok jadi motai. Kok mana mong? Okey, kau tua kau janguk, kau tua kau molek, kau tua kau juruh. Duk umur kau banyak jadi kau ju, kau dekat dengan Tuhan. Umur kau banyak kau rapik dengan Tuhan, buat amal pun kau molek. Ni bokau tua kau tinggal semaya, bokau tua kau jatuh le zina, bokau tua kau jatuh minum arak, wal iyazubillah lagu ni. Ni kita takut kau ni pokok kita lah ni duduk dalam bekas molek. Takut tu baik ponok sikit heret di setan takut tak ada hajat ku bisik ya, menak turut setan gemong. Tapi di akhirat seorang nama ayat turut menjaya setan. Ku dah ayat dah ku bisik ya kata mu syirik dengan Allah Taala mu tak selamat ku ayat, tapi jalan nafsu kita kena kok ni. Nak buat kan? Ni kena beringat dirilah, takut banyak tok pakai kita ni banyak. Sama-sama goh duk ngaji dalam sendiri dulu baca pala tolong boleh baca kitab dah. Kabar-kabar motai tengah haleh. Nah sayang kita sendiri duk baca kitab, masya-Allah ilmu boleh banyak.
Ngajar kitab tu pakai pedeguru tu dia. Satu hari dia menyeret masuk hang ahang je. Ni pucuk. Dia menyeret masuk hang ahang. Sekali ya, pok lobe tu ada lah pondok ni, ada pok lobe, ada pok jalan malam. Nah, pergi masuk hang ahang, masuk karakit dulu, esok tanding tengah duk maju dulu. Orang panggil kedai esok ni kalau ada fok-fok ni, fok pramung, fok gapo ni, daripada fok tangki, tak tangki duk muka tengah laut, ya tu baiknya masuk esok. Habis duit situ, puluh-puluh ribu dah. Payah ada juga fok-fok kita pesin jeli tu, nyeheret di kawai tu, pergi masuk esok, masuk hang ahang. Bagi sekali mula-mula tu dia meheret pergi. Mula-mula tak ada kena heret, dia pergi sendiri. Ni kita takut ni. Dia sedap Dia tengok Tino duk pakai seksi tak seksi. Duk berdecok. Sedap weh. Lama-lama sedih. Ni kita takut jadi bad ni kena jaga apa ni, kena jaga molek. Nah, selamat kita bukan di tangan kita, di tangan Allah. No doa banyak. Banyak kita duk tengok banyak dah duk motai tu. Kalau duk motai tak khabar diri tu. Dia kata ia tu selamat kau nak terang. Nama kaki mati dalam tu. Nak kata kan? Mati tak ada bertobat. Kalau mati dia terobat tu alhamdulillah. Belum nak mati tu alhamdulillah istighfar dengan Tuhan hidup sejik semua. Takut-takut dole galik, dole lalai, dole ria tu kapan-kapan mati dalam keadaan tu. Apa nak katakan? Kita takut bet tu buat ni, takut bet tu. Sebab lalai jangan duk lalai sangat beringat-beringat sikit. Lalai tu jangan duk telajak sangat pada-pada. Dah. Kita duk tak lama dah, sini tak lama dah. Dunia ya akhir sangat-sangat dah. Lepas tu kita ada waktu sedap, tokok tu sedap, boleh sedap jangan. Beringat-beringat sikit. Takut juruh. Dia juruh nak tak leh. Dia nak tak leh kan? Tak selamatlah kita. Orang selamat orang beriman tu dia kata dah wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihat jannatin tajri min tahtil anhar. Hak ning ya Tuhan masuk syurga. Adapun Tuhan kata allazina kafaru fi jannat tak ada Tuhan tak ada sebut dalam Quran. Fok-fok kufur Tuhan, fok-fok zalim, buat karuk, buat jahat kata masuk syurga. Tak ada. Tuhan tak sebut walaupun satu ayat Tuhan tak sebut. Tengok. Jampu yang Tuhan kata sini. Tengok kali. Tiada kali dah. Alam ta'lam adakah engkau mengetahui, hei Muhammad, kaifa daraballahu masalan. Betapa Allah Ta'ala memukul dan Allah Ta'ala buatkan contoh. Masalan akan satu contoh. Kalimatan tayyibatan, kelimah yang terbaik. La ilaha illallah. Itu kelimah yang terbaik tu. Dia panggil kelimah tayyibah. Dah. Lagi pula ke syajaratin tayyibatin, seperti satu pokok kayu yang terbaik. Apa? Hiyan nakhlah. Tuhan bandingkan kelimah tayyibah la ilaha illallah, Allah Ta'ala banding supaya satu pokok kayu yang terbaik ialah an-nakhlatu, ialah pokok taman. Pokok taman ni baik sebab dalam pokok taman kalau kita tengok pala dia tu orat-orat dia tu, dia boleh jadi gapa? Dia boleh jadi kalsium ataupun jadi gagahkan tulang kita ni. Siapa yang buat amal wah taman, lepas tu di pala wah taman dia ada kalsium, orang panggil untuk ubat jadi kuatkan tulang-tulang kita. Kemudian wah taman ni satu pokok kayu yang terbaik. Tak ada dah tamu kau bumi ni dah. Hak Nabi sebut kata wah taman boleh apa jadi ubat racun ialah taman apa? Wah taman ajwa, wah taman nabi. Kalau kita pergi Madinah panggil taman nabi. Taman apa? Taman ajwa. Ajwa ni apabila seorang makan 7 biji sehari, pagi lepas subuh makan 7 biji. 7 biji. Kalau dia mau buh racun, tak kena racun kan ni. Nak kata an-nakhlah ni baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katana kaifa daraballahu masalan, Tuhan memukul dan Tuhan buat satu contoh dan perbandingan satu kelimah yang terbaik la ilaha illallah dibanding serupa dengan pokok taman. Tengok gampo dia weh. Tu dia Tuhan perman duk bicara tetengenya masalah duk cerita mula-mula tetengnya pok kena azab daripada kafir, daripada orang deraka pada Allah, kena tipu kepada setan, duk dipatak dengan kau kali dengan setan pakak duk balah pergi mari. Kalau bini kita pun balah kita mung lah tak gerak ke rumah ya. Kita lah kita koyak dah musuh gerak lah balah pula bini dengan tok laki. Kira-kira pakak pergi jumpa dengan bapak setan, dengan bapak tua setan. Kok mana ni? Balah laki bini sebab tu lah ni jangan duk turut mari. Kalau ku tak bangun kena gerak. Kalau mu tak angpu gerak, kena balah atas dunia lagi. Jangan duk balah akhirat esok. Lah ni kena pakak bicara. Pakak orang panggil, pakak kena berkira di dalam agama. Ni pakak tak bangun belakang mu, tak bangun ku tak bangun, mu tak mengayat, ku tak mayat, mu tak zikir, ku tak zikir. Pakak tak puasa sama tak puasa. Akhirat esok kan balah dipatak dengan kau, pakak duk balah. Mung tak ajak ku pergi semayat, mung tak ajak ku puasa, mung tak saya puasa, mula-mula balah laki bini. Lepas tu pakak pergi beri wajtami'u alaih, pakak pergi beripung di atas bapa iblis dan syaitan laknatullahu alaih. Syaitan tahu ya saja bisik ya, aku tak ada boleh mengerasikan kamu suatu aku ala ijabati.
Kama dia setan kata ma ana bimusrikhikum. Apa? Ma ana bimurithikum. Aku tak boleh nak tolong kamu hari ni. Wala antum bimusmurithiya. Dan kamu tak boleh nak tolong kat aku, mung nak tolong aku tak boleh. Aku nak tolong mung tak boleh nak bantu, tak boleh nak lepas daripada api neraka Allah dan azab Allah. Mung nak tolong aku tak boleh, aku nak tolong mung tak boleh. Min azabillah, daripada azab Allah. Inni tabarra'tu min ja'likum li syarikan ma Allah fi ta'atih. Sesungguh aku nak mempelepah diri aku nak pelucuk diri aku min ja'likum, daripada jadi kamu li bagi aku ni syarikan bersekutui serta Allah. Aku nak pelepah hai, aku tak ada suruh koyak datang ni koyak gitu ya, nak turut tak saya turut lalai ibadatmu nak ibadat ke Allah, ikhlas dengan Allah, tapi mu duk jadi syirik juga, mu jadi kasih ibadat ke Allah tik, ibadat dengan aku tik, buat amal tu semaya duduk malam cucuh liling, amal semaya malam-malam cucuh liling tak telah sebab dah bersahabat dengan jin dah. Saya tak ada, aku tak ada suruh siapa tangga tu, tapi mu sendiri hidup syirik dengan Allah. Banyak gaya kita di hari ni, asmaya tu ke sejik, tu deki orang ada kelipah. Amaya malam kali cucuk liling malam Selasa, wak rijah lu cucuk liling, tak benar putih. Dia molek nu sakit, aduh panas. Wah, dia dak main benda tak molek. Tu apa ya ho bakal jubah lah tak apa. Pasal ni banyak folk akan jubah baik kita mu. Helek dah leg apa weh. Alik dah leg nego besar, nego bagi ringgit. Biar tahu. Dia dah harap pada nego bagi ringgit, dia tu lebih pada Allah Ta'ala. Dalam ibadat syirik Allah, dia harap pada bagi nego ni lagi. Banyak kan? Apakah jubah macam kita lah ni duk nego bagi ni belana ni, belana lala ni. Nampak kaya tu kan, nampak dia sejik semua lah. Masya Allah deh. Nego kata tangan dua, tapi dalam tu gobo dia weh. Setan kata aku lepas diri kepada engkau daripada jadi kamu bagiku syarik ma Allah fi ta'ati fi dunya innadh zalimi fi i'radim anil haq wa itba'ihim al batil. Orang-orang zalim berpaling mereka itu daripada kebenaran, tak seturut benar kebenaran, wa itba'ihim, dan mengikut mereka itu al batil, akan perkara yang batil, perkara yang palsu. Fok zalim ni yang paling tak peduli. Dia mau tahu Quran royak ni. Oi, Quran tak Quran cara aku duk baik ni sedap cakap, debai baik ni sedap cakap. Paling daripada kebenaran royak Quran. Quran mung kecek cara mung dia. Deh, paling daripada kebenaran. Lepas tu dia ikutkan perkara tak benar. Ni tengok kawan 2 3 5 7 ni Quran boleh buat apa? Quran boleh buat nama. Ni tengok kawan 37 kawan dah ketunggang ni mo. Deh. Paling daripada kebenaran, ikut kejahatan, ikut benda palsu. Lagi pula, lahum azabun mu'limun mu'jin. Dia bagi orang-orang zalim ni azab yang amat pedih, patu mujid, mensakit akan dia di akhirat. Pada dengan mudah tahdun kecap besar mu ni, tak semaya mu ni. Tuhan mik air, suruh malaikat mik ke? Air yang dituangkan daripada nanah darah puak-puak alin neraka, curah le masuk mulut dia. Kecap besar sangat ni. Mula kok dah cabuk gigi, cabuk gusi, cabuk muka, luruh muka, maka air nanah dan air darah daripada yang keluar daripada anggota ahli neraka lepas titik lekak dia tekak ni malah kata apa deh kama dia wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihat wa udkhilal ladzina saddaqullah wa rasuluh, dimasukkan orang-orang membenarkan Allah dan Rasul, wa amilus solihat jannatin tajri min tahti asyjariha, sungai duk berlari di bawah pokok-pokok kayu syurga, pokok kayu, lepas tu sungai duk melewah tu. Loh sedap ali syurga dah duk dengan bidadari, duk dengan orang Tino kita, tak ada susah dah hari ni. Susah tak ada, deki tak ada. Minum arak tak pening dah hari ni. Orang panggil la gaulun fiha, pada arak tak ada pening dah di hari ni. Sedap weh. Di bawah kota-kota dia, mahligai dia. Sungai duk berlari. Di pokok kayu, sungai duk berlari. Sungai madu, sungai susu, sungai air jernih. Al-anharu, berlari oleh sungai la yakhrujuna minha abada, tak tu baik sama-lama daripada surga dengan izin Allah Taala dah. Khalidina fi, orang panggil ha muqaddad. Gapo ha muqaddad? Ha ditakdir hala kaunihim muqaddarinal khulud fiha, ditakdirkan kekal di dalam syurga saat itu, wa takdirul khulud indad dukhul, takdir kata kekal bila di sisi dia masuk daripada sempurna nikmat. Lama mana dia tak masuk, tak kekal, apabila masuk dalam syurga, Tuhan memperkekalkan dia. Buka peka sikit, baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja biqauli bila uzrin ma iza kana ta'khir bi uzrin. Ni
masalah kena bayarkan satu-satu, dia tinggal daripada 1 tahun, maka apabila dia tinggal sehari, maka dia qada kena bayarkan 1 cupok. Kata 1 cupok kalau tak terlewat daripada masa tahun. Kalau dia terlewat masalah kita tahu puasa tahun dia kok dia tinggal. Lepas tu duduk mari cukup takut ditemukan Ramadan yang baru, Ramadan yang lain pula. Maka ketika tu dia bukan secupok, kena bayar 2 cupok. Karena tu dia qada le tahun tu lah tu dia tinggal, hak tu mana qada sehari, dia saat ni tu kena bayar secupok bagi orang gagah. Adapun orang sakit, orang tua, ataupun dia saat ni sakit yang amat kuat, ataupun dia tua sangat-sangat, ketika tu dia tak ada kena qada, bayarkan 1 cupok cukup dah. Wa kharaja bi qauli, dan keluar dengan kata musannif bila uzrin. Makna dia tinggal puasa dengan tak ada uzur, bukan kerana tua, bukan kerana sakit, bukan kerana dia sakit tak diharap-harap kata sembuh, ataupun tak ada dengan uzur gapo dia tinggal puasa. Ma izan kana ta'khir, masalah apabila ada tertakhir, terlewat daripada masalah kita terqada puasa. Dia tinggal puasa tahun ni, tahun baru ni kita tinggal. Pahala ni tak ada boleh qada lagi. Siapa bertakut masuk puasa yang baru, masuk Ramadan baru, gagal ni. Ma izan kana takhir, masalah apabila adalah tertakhir, terlewat oleh seorang bi uzrin, dengan uzur. Dia terlewat sebab uzur, sebab dia sapi semua pergi ke China, sapi pergi Korea ambil kain weh. Bagi folk kerja beli kain, duduk nak pergi beli kain Korea. Sebab demo sang nak kain Korea, kena beli kain Korea. Sang nak kain Cina, hagi sang beli kain setengah Cina. Dah duk masa sapi semua dia. Tahun tu jangan mana kata dalam 2-3 hari tinggal puasa sebab duk les sapi. Naik kapal Dubai turun Cina, naik kapal Dubai turun Korea sebab nak gisangkan kain. Deh. Maka duk les sapi. Jadi tak ada nak qada le tahun ni. Lagu ana wi. Tu uzur dah. Ka anistamarra safaruhu, seperti berkekalanlah oleh musafirnya, oleh perjalanan seorang. Tak sampai semua, tak ada berhenti-berhenti. Gi situ, gi sini, gi ke Amerika masalah. Au maraduhu, ataupun kesakitan yang menjadi berpanjangnya. Tahun baru ni tak puasa sebab sakit. Lah ni pun dah sakit lagi. Lagu mana kalau lewat dah siapa masuk puasa lagi ke datang tak boleh qada lagi weh. Au irda'uha, ataupun menyusunya almar'ah perempuan ila qabilin, apa pada tahun depan weh. Fala syai'a alaih, maka tidak jenis sesuatu. Tu jawab bagi Izzah. Fala syai'a, maka tidak jenis sesuatu alaihi, ke atasnya, kata al-muakhir, bagi orang yang gapo yang melewati qada. Hak tahun ni tak ada puasa. Masuk tanpa masuk Ramadan yang baru, masuk Ramadan yang lain. Tahun ni masuk puasa. Dia tak ada qada, dia luput hak lepas. Dengan sebab dia sapi, ataupun dia tu sakit, ataupun menyusu anak saat itu, dia tak boleh berhenti. Anak perempuan kuat weh. Set sungguhlah. Maka tidak sesuatu di atas dia, mabaqiyal uzru, barang yang tertinggal akan dia oleh keuzuran. Mana tak ada mengapa sebab barang tertinggal atas dia oleh uzur, makna dia saat ni tak qada pun tak ada apa lagi weh. Tu tak ambil salah tak dia lagi. Kerana duk sapi semua. Nah sapi siapa tak ada nak qada puasa hak tahun ni, siapa masuk hak tahun baru pula tak ada qada lagi. Tak apa dengan sebab sapi ataupun sakit. Wa inistamarra sinin, dan jika berkekalan ia takhiruhu ni sinin, pada masa beberapa tahun pun tak ada masalah. Tapi makna kata dia kena bayar 1 cupok saja pada tu dulu. Kamar dia kata wallahu alam.